Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, alhamdulillah kita berjumpa untuk kelas kita yang ketiga pada kali ini. Dan pada sesi kali ini kita akan lihat kepada tajuk daripada bab 3 tingkatan 4. Masih lagi berfokuskan kepada bagaimana penguasaan fakta kita, sebab seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, penguasaan fakta sangat penting. Jika kamu tak kuasai fakta, maka masalah yang akan kamu hadapi ialah kamu tak akan dapat menjawab soalan yang berbentuk soalan fakta lah, terutamanya untuk jawapan untuk soalan di bahagian A dan juga di bahagian B. Okey, jadi penting untuk penguasaan fakta bagi setiap topik yang ada. Okey, untuk kita mulakan dengan bab 3. Bab 3 ni kita lihat adalah tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Malam ni cikgu akan lebih banyak fokus kepada pendudukan Jepun di negara kita. Kan, berbanding dengan konflik dunia. Konflik dunia berdasarkan kepada soalan trial bagi negeri-negeri yang ada, kita hanya lihat dalam Perang Dunia Kedua je yang ada. Tapi kalau dalam tentang pendudukan Jepun di negara kita ni, ramai yang banyak negeri yang menyentuh mengenai pendudukan Jepun di negara kita. Paling tak kita kena tahulah bagaimana pendudukan Jepun di negara kita. Okey, walau bagaimanapun cikgu akan sentuh sedikitlah mengenai konflik dunia juga. Secara tak langsunglah cikgu akan sentuh sikit, terutamanya tentang faktor yang tentang Perang Dunia Kedua. Tapi kalau untuk konflik dunia ni sebenarnya kita belajar yang pertama, kita sentuh juga mengenai Perang Dunia yang pertama. Dan yang kedua ialah Perang Dunia yang kedua. Dalam konflik dunia ni dia ada dua benda ni. Dan satu lagi perang di Pasifik. Perang Pasifik ni dia melibatkan Jepun. So kalau kita lihat Perang Dunia, dia berlaku dua. Dia ada dua tempat. Satu kita panggil dia sebagai Perang Dunia yang berlaku di Eropah. Satu lagi peperangan di Pasifik, Lautan Pasifik. Kalau Lautan Pasifik tu yang melibatkan negara Jepun. Okey, kita lihat dahulu mengenai Perang Dunia. Okey, sebelum tu sebelum cikgu nak pergi pada Perang Dunia Kedua, kedua-dua ni sama ada Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, dia ada faktor. Kan, apa faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama dan apa faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua. Jadi kita kena ingat ada dua perang, iaitu ada dua faktor yang melibatkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum kita pergi kepada Perang Dunia Kedua, at least cikgu nak kamu tahu apa faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama dahulu. Ini kalau kita lihat yang ada di depan kamu ni, ini adalah faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Kedua. Tapi kita ambil tahu jugalah apa pula faktor yang membawa berlakunya Perang Dunia Pertama. So kalau kita lihat apa yang berlaku untuk faktor, cikgu buat sedikit note, kamu boleh salin sikit kat sini. Faktor yang membawa kepada Perang Dunia Pertama. Yang penting kita tahu dulu faktor dia. Apa faktor dia? Kan? Okey, kalau faktor yang pertama kita akan lihat kepada persaingan kuasa imperialis. Ini faktor yang pertama adalah persaingan kuasa imperialis dalam Perang Dunia Pertama. Yang kedua ialah kita lihat kepada berlakunya Pakatan Ketenteraan. Kita ambil tahu dahulu mengenai faktor Perang Dunia Pertama dahulu. Okey, faktor ketenteraan, Pakatan Ketenteraan. Dan yang ketiga kita kata apabila berlakunya krisis di rantau Barkat. Ingat ini adalah untuk Perang Dunia Pertama. Kan? Kalau di sebelah ni adalah Perang Dunia Kedua.
di sebelah ni. Okey. Jadi Perang Dunia Pertama disebabkan oleh persaingan kuasa barat. Persaingan kuasa barat untuk apa? Untuk dapatkan tanah jajahan dia. Dan kemudiannya nak dapatkan jugalah kita kata bahan mentah yang digunakan oleh, yang diperlukan oleh mereka terutamanya untuk revolusi perindustrian. Terutamanya untuk revolusi perindustrian. Kan? Kalau untuk pakatan ketenteraan, kita ada pakatan bertiga dengan kita ada pakatan kuasa tengah. Yang ni kita ada pakatan bertiga dan pakatan kuasa tengah. Kalau kita nak urai bawah dia krisis rantau Balkan ni pula kita lihat krisis yang berlaku antara Serbia dengan Austria-Hungary. Austria-Hungary. Okey, yang akhirnya nanti membawa kepada pembunuhan Ferdinand, Archduke Ferdinand. Archduke Ferdinand, okey, yang merupakan kita kata kita kata pewaris tahta Austria-Hungary. Okey, Austria-Hungary. Okey, Austria-Hungary. Okey. Ni dan pembunuhan inilah yang menjadi trigger ataupun pencetus utama yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey. Jadi kalau faktor dia tanya, dia minta kita cerita mengenai faktor Perang Dunia Pertama. Daripada jawapan yang cikgu bagi ni sebenarnya pun kamu dah dapat 1 untuk 3 markah untuk setiap poin yang kamu bagi. Huraian tu kamu akan dapat, kalau huraian untuk nombor 1 tu persaingan tu kamu dah dapat kat situ ada 3 poin, iaitu tanah jajahan, bahan mentah dan juga untuk revolusi perindustrian dia. Kalau untuk pakatan ketenteraan tu kita ada pakatan bertiga dan juga pakatan kuasa tengah. Situ kita ambil lah 1 je, kita ambil 4 dah, kita ada markah kat situ. Kemudian krisis rantau Balkan tu kita cerita krisis yang berlaku antara Serbia dengan Austria-Hungary yang kemudiannya membawa kepada pembunuhan Archduke Ferdinand ni. So daripada situ sebenarnya kamu dah dapat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 campur dengan 3, sebenarnya kita dah ada kat sini dah 9 markah dah kita dah ada kat sini. So kalau dia nak pun maksimum macam cikgu kata 8. Kalau tak 8 pun 6 ataupun 4, tu je untuk faktor Perang Dunia Pertama. Sebab tu penguasaan fakta kamu, poin kamu, isi kamu penting. Yang penting nanti kamu buatlah setiap poin-poin yang cikgu bagi ni, buatlah ayat yang lengkap. Itu je syarat, nanti buatlah ayat yang lengkap. Okey. Jadi itu sedikit tentang Perang Dunia Pertama. So sekarang kita lihat pula tentang Perang Dunia Kedua, okey, yang ada di dalam modul koleksi soalan ni. Okey, untuk faktor yang mencetuskan Perang Dunia Kedua, kita ada 3 iaitu kemunculan ideologi baru. Kita ambil, tolong ingat dulu yang ni, ideologi baru. Kemudian ingat ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Kan, okey, ada pihak yang tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Siapa yang tak puas hati nanti kita akan tengok dalam huraian kat bawah dia nanti. Dan juga kegagalan Liga Bangsa. So kalau kita lihat Liga Bangsa-Bangsa ni gagal. Disebabkan kegagalan ni lah yang membawa kepada muncullah ataupun tercetusnya lah Perang Dunia Kedua. Okey, soalan ni kalau kita lihat dia tanya mengenai nyatakan faktor. Bila nyatakan faktor, itu dia punya poin dia, jawapan dia hanya bagi poin je, dia hanya bagi faktor je. Apa faktor dia? So faktor kat sini adalah ideologi barat, ketidakpuasan dengan juga kegagalan Liga Bangsa. Okey, tapi bila kita lihat, kalau soalan struktur kita lihat kepada ni dia merangkumi 6 markah. Bila merangkumi 6 markah,
kan. Apa yang kita perlu fikirkan kat sini adalah dia lebih daripada tiga faktor ni. Bermaksud kalau ini kita lihat dia akan pergi kepada, kalau 6 markah ni memang dah confirm untuk soalan esei. Bila dia untuk soalan esei 6 markah kita dah tahu huraian di bawah dia pun diterima. Untuk soalan esei kalau melibatkan 6 markah sebab pilihan faktor kita hanya ada 3 faktor saja. So kita akan cerita lagi apa faktor-faktor huraian di bawah ideologi baru, ketidakpuasan hati terhadap penyajian versil dan juga Liga Bangsa. Okey. Kita tengok dulu kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pun dia tanya kalau tiga-tiga ni dia hanya ambil 2 je. Kan dia ambil satu ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan satu lagi adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So kita kata bagaimana kedua-dua faktor tersebut mencetuskan Perang Dunia Kedua 6 markah. Kan daripada Sarawak kita tengok soalan daripada Sarawak ni 6 markah. Jadi kalau dia nak macam ni 6 markah macam ni maksud dia kita cubalah macam cuba imbangkan dia, kita dapat cari 3 poin daripada ketidakpuasan hati dalam perjanjian Versailles dan juga kegagalan dalam Liga Bangsa-Bangsa. Kita balancekan dia. Jangan jawab untuk satu part je, satu bahagian. Cuba jawab dia untuk bahagian yang lain. Kan? Maksudnya kedua-dua part ni mesti kena jawab. Okey. So kita lihat dahulu kalau dalam ketiga-tiga ni kita ambil dulu dalam ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Kan ni merujuk kepada jawapan yang ada dekat soalan nombor 2 ni. Okey. Dalam perjanjian Versailles, kalau kita kata tak puas hati perjanjian Versailles, siapa yang tak puas hati? Sebenarnya yang tak puas hati dalam perjanjian Versailles ni ada 2. Kita ingat dulu 2. Satu melibatkan Jerman dan satu lagi melibatkan Itali. Jerman dengan Itali yang tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Kan? Okey. Kenapa Jerman tak puas hati dengan perjanjian Versailles? Sebab satu, dia anggap perjanjian Versailles ni tak adil. Kenapa tak adil? Sebab dia kata perjanjian Versailles ni mencabar kedaulatan Jerman. Macam mana dia mencabar kedaulatan Jerman? Okey, kita lihat kat sini tanah jajahan Jerman dirampas kat situ. Itu satu. Kemudian Jerman juga terpaksa bayar pampasan perang yang tinggi. Sebab dia kalah jadi dia kena bayar pampasan perang kepada yang menang. Kepada kuasa 3 tadilah. Kan, kemudian Jerman juga dilarang untuk besarkan saiz tentera dia. Kan, ini yang menyebabkan Jerman tak puas hati. Dalam Perang Dunia Kedua ni, watak yang muncul kat sini ialah Adolf Hitler. Ingat watak yang muncul kat sini adalah Adolf Hitler. Watak yang muncul dekat Itali ni adalah Benito Mussolini. Kau boleh ambil note bersama dengan cikgu sekali. Jadi yang tak puas hati kita ingat ada 2 negara tak puas hati dalam perjanjian Versailles. Satu Jerman yang kalah, satu lagi Itali yang menang. Itali ni menang tau. Dia adalah dalam berpakat, dia ni berada dalam pakatan bertiga bersama-sama dengan Perancis, bersama-sama dengan Britain. Tapi kenapa Itali ni tak puas hati? So nanti kita lihat kenapa Itali tak puas hati pula. Jerman kita dah tahu dah, dia kata tak adil, mencabar kedaulatan dia, tanah jajahan dia dirampas, dia kena bayar pampasan perang yang tinggi dan dia kena besarkan pasukan tentera dia. Okey, kalau kata kita terus pergi kepada yang berikutnya Itali yang kita kata tadi. Kenapa Itali dia tak puas hati? Kan? So kalau kita kata je Itali dia tak puas hati. Kenapa Itali tak puas hati? Sebab walaupun dia di pihak yang menang, tapi dia tidak diberi tanah jajahan. Macam mana kita tengok Perancis ke Poland apa benda kan, macam Perancis dia dapat tanah jajahan. Dan tanah jajahan yang dirampas oleh Thailand tu dia dapat. Tapi apa yang berlaku kepada Itali, Itali tak dapat tanah jajahan. Itu yang menyebabkan Itali tak puas hati. Jadi itu nampak kenapa ketidakpuasan hati itu berlaku. Kan, kalau cikgu letak sikit note kat sini, yang pertama adalah ketidakpuasan hati
hati untuk perjanjian Versailles. Dan kenapa tak puas hati? Kamu kata kamu ambil dulu Jerman. Jerman tak puas hati kenapa? Dia kata perjanjian Versailles tak adil. Itu satu. Kan? Yang kedua dia kata okey. Yang kedua dia kata perjanjian Versailles ni dia kata mencabar kedaulatan dia. Cabar kedaulatan dia. Yang ketiga tengok tanah jajahan dia dirampas. Yang keempat kita tengok dia terpaksa kena bayar pampasan perang. Pampasan perang dia kena bayar. Dan yang berikutnya, apa lagi yang berikutnya selain pampasan perang, dia juga tidak boleh besarkan tentera dia. Dia tak boleh besarkan tentera dia. Jadi itu yang menyebabkan Jerman tak puas hati. Kalau Itali, kenapa Itali tak puas hati juga? So kita kata Itali pun sebab apa dia ni? Dia tak puas hati, tak puas hati. Kenapa Itali tak puas hati? Yang pertama sebab, itu je lah, sebab dia tak dapat tanah jajahan. Tak diberi langsung kepada dia. Sebab tu dia tak puas hati, kemudiannya dia bersekutu dengan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Okay. So tu keyword yang ada yang senang untuk kita nak ingat. Jerman kenapa dia tak puas hati sebab tu. Itali kenapa dia tak puas hati sebab dia kata dia tak dapat tanah jajahan. Kan? Okay. So kita pergi kepada poin kita yang kedua, iaitu kegagalan Liga Bangsa. Kan? Kenapa Liga Bangsa ni gagal? Ada dua sebab utama yang menunjukkan kenapa Liga Bangsa ni gagal. Kan? Yang pertama, kita akan lihat dia adalah cikgu akan highlight dulu kat sini. Satu, dia gagal untuk menguasakan pelucutan senjata yang akhirnya membawa kepada Perang Dunia Kedua meletus. Kan? Dan yang kedua, dia gagal untuk menangani krisis pencerobohan wilayah. Kita tengok Jepun tawan Manchuria contohnya. Kan? Okey, dua dulu. So di dalam kegagalan Liga Bangsa ni, kita ingat dua ni dulu. Iaitu satu, penguatkuasaan gagal untuk kuasa pelucutan senjata. Dan yang kedua ialah sebab gagal untuk menangani krisis pencerobohan. Dua poin utama. Gagal kuasai kuasa pelucutan senjata dan juga gagal tangani krisis pencerobohan. So kamu kena ingat kat situ. Dua ni, kedua-dua menunjuk gagal. Gagal apa? Gagal kuasa pelucutan senjata. Ingat dulu kedua-dua ni. Dan yang kedua ialah menangani krisis pencerobohan. Dua poin utama ni. Ingat dulu dua poin utama ni. Okey. Lepas tu baru kita tengok kenapa dia kata dia gagal kuasa pelucutan senjata ni. Okey. Sebab tu kita tengok apa yang dibuat kat sini. Dia ketepikan perjanjian Versailles. Jerman telah ketepikan perjanjian Versailles. Kemudian dia keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan dia besarkan angkatan tentera dia. Yang sepatutnya dia kecilkan pasukan tentera dia. Tapi dia lawan balik dengan dia ketepikan perjanjian Versailles ni dengan dia besarkan pasukan tentera dia. Jadi ini untuk gagal kuasa pelucutan senjata. Sebab Jerman kita tengok dia ketepikan perjanjian Versailles. Kalau gagal dalam tangani krisis pencerobohan, kita akan lihat di mana peristiwa Jepun ni dia takluk Manchuria. Kan? Itu satu. Dan juga yang kedua kita lihat Itali. Itali dia dah serang Habsyah. Jadi kat situ kita lihat di mana Liga Bangsa ni gagal untuk tangani krisis pencerobohan. Okey, kemudian kita lihat lagi faktor yang ketiga. Ini adalah faktor yang pertama sebenarnya untuk kemunculan ideologi ni. Okey, untuk kemunculan ideologi ni,
Tadi cikgu belum buat lagi keyword untuk ni okey. Jadi kamu kamu ambil pada yang mana cikgu highlightkan tu je lah. Okey, untuk kemunculan ideologi ni pun dia ada dua. Kita kena ingat dia ada dua. Satu yang melibatkan fasisme dan satu lagi melibatkan nazisme. Okey. Untuk fasisme ni ini adalah di Itali. Untuk nazisme ni ini adalah di Jerman. Kan? Okey, apa yang melibatkan fasisme ni? Apa dia fasisme ni? Sorry. Fasisme ni kita kata apa dia fasisme ni? Fasisme ni ini dia jawapan dia. Kelebihan negara melebihi individu. Maksudnya untuk dalam fahaman fasisme ni, ideologi fasisme ni, kita ni seseorang, kalau kita ni adalah rakyat Itali contohnya, kita mestilah mementingkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri kita. Maksudnya kita pentingkan negara dulu berbanding dengan diri kita sendiri. Kita utamakan negara lah maksudnya. Dan akibat daripada sini, untuk fasisme ni dia merupakan nasionalisme yang agak memang yang melampau pun. Kenapa kita kata melampau? Sampai untuk nak meningkatkan imej negara dia boleh berperang. Maksudnya dia boleh berperang untuk meningkatkan imej negara dia. Daripada sini kita lihat apa yang Itali buat kan untuk meningkatkan imej dia berperang dengan yang pertamanya dia kuasai Habsyah. Tadi kita lihat tadi kan di mana tadi ke atas ni Itali telah menyerang Habsyah. Jadi dia berperang untuk meningkatkan imej negara dia. Itu fasisme. Cikgu kata fasisme ni di Itali ni pemerintah pemimpin pada waktu ni adalah Benito Mussolini. Atau kita kenal dia sebagai Mussolini. Okey. Kalau yang kedua pula, yang melibatkan nazisme ni pula. Nazisme ni apa dia nazisme ni? Okey, nazisme ni di bawah Adolf Hitler, di mana nazisme ni dia mengagungkan bangsa Jerman. Jadi mengagungkan bangsa Jerman, jadi apa Hitler buat? Nak pulihkan nasionalisme di Jerman ni dengan dia ketepikan perjanjian Versailles. Jadi apa yang dia buat bila dia ketepikan perjanjian Versailles? Sama macam dekat atas yang ada dekat sini, di mana dia telah memperbesarkan angkatan tentera dia semula. Dibina semula angkatan tentera dia. Sepatutnya dia tak boleh bina angkatan tentera ni, tapi dia bina semula, dia perbesarkan semula angkatan tentera dia. Dan dia juga menduduki kembali Rhineland ni. Sebelum ni Rhineland dia kalah, Rhineland dah diambil oleh kuasa bertiga tadi. Tapi sekarang ni dia menawan kembali Rhineland ni. Jadi itu kita kata kemunculan ideologi baru oleh dua tokoh ni, iaitu seorang adalah Benito Mussolini dekat Itali dan yang kedua ialah Adolf Hitler dekat Jerman. Okey, ingat ada dua, fasisme dengan nazisme. Siapa yang di bawah siapa? Kita kata di bawah, kalau fasisme ni ingat Itali, Benito Mussolini. Kalau Adolf Hitler ni, kalau nazisme ni kita ingat Adolf Hitler. Kan, Mussolini, fasisme apa dia? Kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri. Itu tentang fasisme dan juga nazisme. Kan, kena ingatlah fasisme, nazisme ni apa. Yang penting kita ingat fasisme ni kepentingan negara melebihi kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri, tu dia. Dan dia ni, bentuk dia adalah nasionalisme yang melampau. Dan bentuk nasionalisme dia melampau. Jerman pula agungkan bangsa Jerman. Ingat tu, itu dia. Apa dia fasisme, apa dia nazisme. Okey, kemudian itu tentang faktor Perang Dunia Kedua. So ada tiga Kalau cikgu ulang balik, faktor Perang Dunia ketiga ni ada, faktor Perang Dunia Kedua ni ada tiga.
Satu, kita akan lihat kepada ini, kemunculan ideologi baru. Dalam kemunculan ideologi baru ada dua, iaitu satu fasisme, satu nazisme. Fasisme ni apa? Dekat Itali oleh Benito Mussolini, di mana dia ni mementingkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kalau nazisme ni apa pula? Nazisme ni pula adalah mementingkan mengagungkan bangsa Jerman tu. Okey, so kita ingat yang tu pun sebenarnya dah cukup dah untuk kita nak hurai di bawah ideologi baru. Yang kedua, kita akan lihat kepada ketidakpuasan perjanjian Versailles. Yang ni kita akan pecah dia kepada dua. Satu, Jerman. Kenapa Jerman tak puas hati? Dan yang kedua, Itali. Kenapa Itali juga tak puas hati? Jadi Jerman. Kenapa Jerman tak puas hati? Kamu boleh ikut sama cikgu masa cikgu recall ni. Supaya apa? Supaya kamu boleh recall balik dan kamu boleh ingat bersama dengan cikgu. Okey, kenapa Jerman tak puas hati? Sebab Jerman dia rasa perjanjian Versailles ni tak adil. Kenapa bagi dia tak adil? Dia kata mencabar kedaulatan Jerman tu sendiri. Kenapa dia kata mencabar kedaulatan Jerman ni? Jerman tanah jajahan dia dirampas, kan, diambil. Kemudian kita lihat dia juga terpaksa kena bayar pampasan perang yang tinggi, kan. Kemudian dia juga kena mengecilkan pasukan tentera dia. Dah banyak dah sebenarnya markah kita dapat daripada situ, kan. Kalau Itali pula, kenapa dia tak puas hati? Disebabkan oleh apa dia tak puas hati? Dia tak dapat tanah jajahan. Itu Itali. Jadi kita dapat dah yang tu untuk ketidakpuasan antara Jerman dengan Itali tu. Dan yang ketiga ialah kita akan tengok pada Liga Bangsa. Liga Bangsa ni kenapa dia kenapa gagal ke Liga Bangsa ni? Satu, sebab dia tak dapat kuat kuasa. Maksudnya kuat kuasa pelucutan senjata. Itu satu. Dia gagal untuk kuat kuasa pelucutan senjata. Kan? Yang kedua, kita akan lihat kepada pencerobohan yang berlaku. Maksudnya dia gagal untuk menghalang dari ataupun menangani krisis pencerobohan tu. So 2 poin kita akan dapat daripada sini. Kan? 2 poin dah kita dapat dari sini. Kalau kita nak hurai bawah dia, di bawah pelucutan senjata, kita ceritalah yang Jerman yang mengetepikan perjanjian Versailles dan memperbesarkan ketenteraan dia. Kalau di bawah kegagalan krisis pencerobohan ni, gagal kawal ni kan, yang ni kita boleh cerita mengenai Itali pula. Dengan Jerman sama juga, Jerman kita cerita, Itali boleh cerita. Apa dia Itali kita boleh cerita? Dia menceroboh Habsyah. Kalau Jerman, Jepun. Jepun apa yang dia boleh buat? Dia telah menakluki Manchuria. Itu cara macam mana kita nak ingat. Kita ingat dulu poin utama, kita tangkap dulu poin utama. Bila kita tangkap dulu poin utama, lepas tu baru kita tengok, okey, bawah dia kita nak cerita tentang apa. Yang penting poin utama tu kita cerita dahulu. Kan, okey? Itu tentang Perang Dunia Kedua. So kita lihat pula soalan yang berikutnya. Dia tanya mengenai peristiwa Perang Dunia Kedua. Kita lihat kepada peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, apa peristiwa yang membawa kepada Perang Dunia Kedua Eropah? Okey, yang penting kita ada 4 poin utama ni. Kamu lihat dahulu kepada 4 poin utama. Kita tak perlu nak hafal semua. Kalau soalan ditanya untuk 6 markah, kan? Pertama, kamu hafal dulu F1, F2, F3 dengan F4 ni. Iaitu di mana kalau Perang Dunia Kedua, kalau kita nak cerita, pertama kita akan cerita penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Itu satu. Yang kedua, kita cerita tentang pengeboman Britain. Ketiga, penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Dan yang keempat adalah serangan Jerman terhadap Rusia. Okey, untuk F1 ni, bila kita kata penaklukan Jerman terhadap Eropah ni, kita ambil yang ni, Perang Blitzkrieg. Nanti cikgu akan tengah lebih lanjut. Kan, kita ambil perang serangan Blitzkrieg ni. Okey, yang untuk pengeboman dekat di Britain ni kita ambil di mana Jerman ni nanti melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain. Ambil yang tu sebagai huraian di bawah dia. Okey, untuk penyertaan Itali pula kita ambil Itali jadi sekutu Jerman. Habis cerita. Itali jadi sekutu pada Jerman dan dia serang Britain. Okey, kemudian untuk serangan Jerman terhadap Rusia ni, ingat operasi Barbarossa yang merupakan operasi besar-besaran untuk menawan Rusia. Okey.
Cerita dia sekarang, kalau katalah dia nak 6 markah ni kan, kamu bagi je yang ni markah kita yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kamu dah dapat dah untuk maksimum 6. Maksimum 6 markah kat situ kamu dah dapat. So kita tak perlu nak mengingat semua. Dalam kertas 2, kita tak semestinya kita nak masukkan semua jawapan yang ada. Jadi kita work smart dekat sini. Work smart kat sini ialah kita ambil dulu poin utama dahulu. Kita hafal dulu 4 poin utama. 4 poin utama ni, yang ni kena ni sikit lah, kena hafal sikit lah. Di mana penaklukan Jerman, maksudnya penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Maksudnya Jerman ni dia serang Eropah Barat nanti, dia nak menakluki Eropah Barat. Tu yang pertama. Jadi apa yang dia buat? Dia buat serangan Blitzkrieg ni. Ingat serangan Blitzkrieg ni. Untuk apa? Untuk nak takluk negara Eropah Barat lah. Perangan Blitzkrieg ni. Kan ingat penaklukan Jerman ke atas Eropah Barat. Kan dengan melakukan serangan Blitzkrieg. Dah dapat 2 dah kat situ. Okey, yang kedua ialah pengoboman Britain. Okey, yang ketiga kita akan lihat kepada penyertaan Itali penyertaan Itali dalam Jerman. Kalau penyertaan Itali kita dah tahu dah. Itali masuk join dalam Perang Dunia Kedua bila dia jadi sekutu dengan Jerman dan dia lawan balik yang dulu dalam Perang Dunia Pertama dia jadi sekutu. Tapi dalam Perang Dunia Kedua ni dia lawan Britain. Kalau dulu dia sekutu Britain. So sekarang ni dia lawan Britain. Jadi kita lihat kat situ dia jadi sekutu Jerman. Kalau kita kata penyertaan Itali ni, Itali jadi sekutu Jerman. Kan? Dan yang keempat kita lihat serangan Jerman terhadap Rusia. Okey, serangan Jerman terhadap Rusia ni sebenarnya Jerman nak tawan Rusia, nak kuasai Rusia. Jadi dia lancarkan operasi Barbarossa. Apa dia operasi Barbarossa ni? Operasi yang dilakukan secara besar-besaran oleh Jerman untuk tawan Rusia. Tapi kita tengok operasi ni kemudiannya nanti gagal. Kan? So kita ingat yang tu Jadi ada 4. Apa 4 tu? Ingat dulu 4 tu. 1, Jerman, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Jom sama dengan cikgu. Kan kamu pun mungkin boleh ulang kaji bersama dengan cikgu kalau Perang Dunia Kedua ni. Kan kalau peristiwa, dia tanya peristiwa Perang Dunia Kedua, kita ingat 4 poin ni dulu. Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, pengeboman Britain, penyertaan Itali dalam perang di Eropah ni dan juga serangan Jerman terhadap Rusia. Kan? So kita ingat dia punya keyword dia. Kalau keyword dia lagi untuk kita nak ingat di sini kamu ambil, kamu ingat yang pertama kita akan ingat Eropah Barat. Yang kedua kita akan ingat apa? Bom. Pengeboman dekat Britain. Kalau bom tak ingat bom kat mana kan, letak je bom dekat Britain. Kan? Lepas tu yang ketiga Itali. Kan? Yang keempat adalah tentang apa? Kita ambil Rusia. Kita ambil dulu poin utama dulu, singkatan daripada sini. Kalau Eropah Barat, kita tahu okey, Jerman nak takluk Eropah Barat melalui serangan Blitzkrieg. Dapat 2 markah kat situ. Okey, pengeboman Britain ataupun kita kata Britain dibom. Boleh membawa maksud yang sama. Britain kena bom. Kan? Dapat maksud yang sama. Kan? Apa berlaku dekat Britain ni? Okey, serangan udara dan laut oleh tentera Jerman ke atas Britain. Kan? So kita ambil serangan udara dan laut oleh tentera Jerman. Okey, kalau Itali pula kita kata penyertaan Itali dalam Perang Dunia Kedua ni, iaitu dalam di Eropah lah. Okey, kalau penyertaan Itali dalam perang, kita sebut penyertaan Itali dalam perang pun dah dapat markah dah sebenarnya. Kan? Penyertaan Itali dalam perang, okey, dia jadi sekutu Jerman. Dan kemudiannya last kali adalah kita kata serangan Jerman ke atas Rusia. Rusia kena serang oleh Jerman. Jerman serang Rusia. Kamu bagi ayat kamu pun Jerman serang Rusia. Melalui operasi Barbarossa. Kan apa operasi Barbarossa ni? Operasi secara besar-besaran. Kan dia serang dulu, cerita-cerita dia nak tawan seluruh Eropah.
Masuklah sebab tu dia buat serangan terhadap Rusia. Jadi itulah kalau kita dapat dah 8 dah. Kalau nak untuk 8 markah pun sebenarnya kita dah dapat dah. Kita tak perlu nak menceritakan semua poin yang ada. Kita just ambil, kita work smart. Kalau peristiwa untuk Perang Dunia Kedua, kita ingat 8 ni je. Untuk stok jawapan kita dah cukup. Untuk kertas 2 lah. Dalam soalan objektif, kemungkinan dalam soalan objektif lah dia mungkin akan tanya. Kan, dia mungkin dia akan cerita mengenai operasi Barbarossa. Dia akan tanya operasi Barbarossa ni yang dilancarkan oleh Jerman, apa dia operasi Barbarossa ni apa kan? So kamu kena tahulah operasi yang dilancarkan untuk menawan Rusia oleh Jerman. Okay, so itu 6 kat situ. So kalau ada soalan ke apa boleh terus ni terus letak je jawapan, letakkan soalan kat situ Okey, kemudian kita lihat kepada soalan yang berikutnya, masih lagi dalam Perang Dunia Kedua, kita tengok pada kod D-Day. Okey, paling-paling tak hari ni kamu tahu kalau cikgu sebut serangan Blitzkrieg ni, apa dia serangan Blitzkrieg? Dia serangan ke atas apa? Negara Eropah yang dilancarkan oleh Jerman. Kalau cikgu sebut operasi Barbarossa, apa dia operasi Barbarossa? Operasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk menakluk Rusia. Itu Barbarossa. Okey. Yang ketiga kita lihat operasi Kod D-Day. Apa dia Kod D-Day yang dimulakan oleh tentera bersekutu ni? Yang dimulakan oleh tentera bersekutu. Apa dia Kod D-Day? Okey, sorry. Dalam Perang Dunia Kedua, kita ada 2 pakatan tentera. Satu, kita akan ada pakatan tentera bersekutu dan satu lagi kita ada tentera paksi. Kalau tentera bersekutu ni yang melibatkan geng Britain lah habis cerita. Yang geng Britain, Perancis apa benda tu, ini adalah tentera bersekutu. Okay, pasukan bersekutu. Satu lagi kita ada paksi, kuasa paksi. Ini kuasa bersekutu. Kalau kuasa paksi ni adalah kuasa paksi ni yang melibatkan Jerman lah, yang diketuai oleh Jerman. So kita ingin faham yang tu. Dia ada 2 satu kuasa bersekutu, satu kuasa paksi. Kalau dalam Perang Dunia Kedua. Kalau dalam Perang Dunia Pertama tadi kita ada kuasa Pakatan Bertiga dan juga Pakatan Kuasa Tengah. Kan, yang ni untuk Perang Dunia Kedua. Jadi kita ada operasi Kod D-Day. Okey. Dalam Kod D-Day ni, apa dia Kod D-Day ni? So kita kena tahu Kod D-Day ni apa? Kod D-Day ni kita lihat apabila tentera bersekutu berjaya mendarat dekat Normandy, Perancis. Apa pentingnya Kod D-Day ni? Kod D-Day ni penting dia adalah dia ni telah berjaya memperdayakan tentera Jerman. So tentera Jerman telah diperdayakan. Dia orang meyakinkan tentera Jerman yang dia orang akan mendarat dekat Calais. Tapi sebenarnya dia orang mendarat dekat Normandy. Jadi itu kita kata dia telah telah memperdayakan tentera Jerman kat situ. Dan secara tak langsung dia telah meningkatkan semangat tentera bersekutu dan kejayaan dia telah berjaya membebaskan Perancis dan Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Kan? Okey, kalau D-Day tentera bersekutu ni dia masuk Jerman melalui Barat. Manakala Rusia pula dia masuk Jerman, dia serang Jerman melalui timur. Yang kita tahu Kod D-Day ni kadang-kadang dia suka tanya untuk soalan objektif juga tau. Dan cikgu tak rasa dia tanya untuk soalan esei untuk sini. Tapi untuk soalan objektif dia mungkin tanya mengenai Kod D-Day. Mungkin dia akan tanya apa mungkin keistimewaan ke apa benda kan yang melibatkan operasi Kod D-Day. Kan? Apa yang menyebabkan kejayaan operasi Kod D-Day tentera bersekutu? So kita kena tahu dia punya operasi ni berjaya disebabkan mereka berjaya memperdayakan tentera Jerman. Memperdayakan tentera Jerman. Sebab tentera Jerman ingat dia mendarat dekat Calais tapi rupanya dia mendarat dekat Normandy.
So bila jadi macam ni, inilah yang kita kata tentera tu dah ada bawa dekat Calais kan, untuk bertahan dekat Calais. Tiba-tiba dia mendarat dekat Normandy kan. Macam mana kita lihat dekat tanah Melayu kita, British beranggapan yang Jepun akan serang daripada selatan, daripada Singapura. Tapi apa yang berlaku? Jepun dia serang daripada utara. Dia serang, dia masuk daripada Thailand, dia masuk melalui Kota Baru, melalui laut Cina Selatan pada waktu tersebut. British tak jangka akan datang daripada situ, akan datang daripada utara. Akhirnya apa berlaku? British bawa kuatkan tentera dia di bahagian selatan, tapi Jepun serang dari utara. Jadi kekuatan dia kita tengok dari segi strategi Jepun tu dah berjaya kat situ kan. Okey, telah berjaya memperdayakan tentera Jepun. Sama juga kat sini kan. Kat sini kita lihat dalam Perang Dunia Kedua ni, tentera bersekutu ni pula yang berjaya memperdayakan tentera Jerman. Itu kod D-Day. Kod D-Day dia punya trademark dia adalah tentera bersekutu berjaya memperdayakan Jerman. Jerman terpedaya kat sini kan, okay, dengan mendarat dekat Normandy, Perancis. Okey. Jadi itu. Next kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Okey, kali ni kita fokus tentang kedatangan Jepun dekat negara kita. Kalau kamu lihat kat sini, Negeri Sembilan. Boleh jawab tak masa Negeri Sembilan hari tu? Apakah tujuan kedatangan Jepun di negara kita? Dia nak tujuan. Kadang-kadang soalan dia tanya, kita tengok berbagai bentuk soalan kan, mengapa Jepun menjajah tanah Melayu? Tetap jawapan yang sama nanti. Yang ketiga, mengapa tanah Melayu, Sarawak, Sabah menjadi sasaran? Kita lihat yang pertama dia tanya tentang tujuan. Sekejap cikgu nak guna pen warna merah. Okey. Yang pertama dia tanya tentang tujuan. Yang kedua dia tanya sebab, mengapa? Kan? Mengapa Jepun jajah tanah Melayu? Yang ketiga, dia tanya mengapa Jepun, mengapa tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ni jadi sasaran tentera Jepun. Kan? Yang keempat, faktor kedatangan tentera Jepun. Apa faktor yang membawa kepada kedatangan tentera Jepun? Yang kelima, soalan dia sama, sasaran. Mengapa negara kita jadi sasaran Jepun setelah dikenakan sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu? Kan? Dan yang keenam, soalan yang keenam, nyatakan dua sebab. Kan? Sebab Jepun menyerang tanah Melayu. Kan? Sama ada dia tanya tujuan ke, dia tanya sebab mengapa ke, dia tanya sasaran ke, ataupun faktor, semuanya membawa jawapan yang sama. Ingat semuanya membawa jawapan yang sama. Okey, apa jawapan dia kat sini? Kita ambil dua poin utama dahulu kat sini. Kan? Dua poin utama yang cikgu nak bagi kat sini adalah F1, iaitu untuk memenuhi keperluan ekonomi, dan kita ambil kepada F7. F7 ni adalah kepentingan strategi, kepentingan strategi ketenteraan. Jadi ada dua Satu memenuhi keperluan ekonomi, dan yang kedua ialah kepentingan strategi ketenteraan. Ini dua poin utama. Kalau soalan nyatakan, contoh nyatakan sebab kan, macam kita ada soalan nombor 6 ni. Nyatakan sebab, dua sebab Jepun serang tanah Melayu. Ambil dua sebab ni lah. Kan, memenuhi keperluan ekonomi dan juga untuk kepentingan strategi ketenteraan. So ingat hafal dua ni dulu. Untuk sebab. Kenapa negara kita, kenapa Jepun nak negara kita? Kenapa kita jadi sasaran? Kenapa Jepun menjajah negara kita? Kan, satu disebabkan keperluan ekonomi. Dan yang kedua ialah strategi ketenteraan. Okey. Dalam keperluan ekonomi, di Jepun pada waktu ni Maharaja Mikado Meiji tu telah buat, kita kata menjadi memodernkan Jepun dengan bila dia nak memodernkan Jepun, jadi dia perlukan bahan mentah. Mana dia dapat bahan mentah ni? Daripada negara-negara yang dia perlu jajah nanti. Dan dalam masa yang sama kemudiannya kita lihat bila Jepun melakukan serangan, menyerang China sebagainya, Amerika telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Jepun. Sebab tu dekat soalan tadi dia kata ni sekatan ekonomi ni.
kan, sekatan ekonomi. Kan setelah Amerika kenakan sekatan ekonomi ke atas Jepun, jadi Jepun bila sekatan ekonomi ni dia tak dapat bahan mentah sebagainya. Jadi macam mana dia nak dapat bahan mentah tersebut? Pergi jajah lah supaya dia dapat bahan mentah tu dekat negara yang dijajah tu. Jadi ingat dua untuk faktor ataupun sebab ataupun tujuan kenapa Jepun jajah negara kita. Satu, untuk keperluan ekonomi. Yang kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan. Okey, kita nak hurai di bawah keperluan ekonomi. Dia simple je. Kalau ada keperluan ekonomi, kita ingatlah bahan mentah. Kenapa? Kenapa? Sebab Jepun perlukan bahan mentah. Bahan mentah apa yang dia perlukan? Ambil salah satu contoh. Biji timah. Kan? Untuk apa biji timah ni? Kalau kamu ingat getah, sebutlah getah. Tak kisahlah kamu nak sebut yang mana. Pilih salah satu pun dah cukup. Kan? Untuk apa? Untuk keperluan industri dia. Untuk keperluan industri dia. Kalau dekat Sarawak dengan Sabah, Sarawak dia perlukan apa? Dia perlukan minyak. Kan? Tu. Kalau kita ingat dia juga ada jadi sebahagian sebagai kawasan lingkungan kesemama Asia Timur Raya. Susah sangat lah cikgu nak ingat perkataan ni kan. Okay, let go benda tu. Don't worry, tak payah nak ingat benda tu. Kalau nak dalam 4 markah sekalipun, kamu boleh cerita kalau katalah keperluan ekonomi. Keperluan ekonomi ni maksudnya dia nak apa? Dia mesti nak bahan mentah. Apa dia bahan mentah tersebut? Biji timah. Untuk apa? Untuk keperluan industri dia. Nampak tak? Daripada situ sebenarnya, daripada keperluan ekonomi, bahan mentah, biji timah dan juga keperluan industri, kita dapat 4 dah. Belum lagi kita cerita dekat Sarawak, dia perlukan minyak. Sebab dia kaya dengan sumber minyak kat situ. Okey. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ni adalah kepentingan strategik ketenteraan. Kan? Kenapa kepentingan strategik ketenteraan? Kedudukan kita. Kedudukan negara kita ni kita tengok strategik. Kenapa kedudukan negara kita strategik? Sebab di hujung semenanjung Tanah Melayu ni kita ada pangkalan tentera laut British. Dekat Singapura lah maksudnya. Kan di hujung semenanjung Tanah Melayu ni adalah pangkalan tentera laut British. Dan bila kita kata kedudukan kita yang strategik ni, ia juga buka laluan kepada penguasaan telaga minyak dekat Sumatera. Tu dia untuk kepentingan strategik. So boleh ingat tak untuk ni? Ini simple je. Benda ni terlalu simple kalau kita nak ingat. Kalau kat sini cikgu kata okey sebab dia. Kenapa sebab dia? Yang pertama adalah keperluan ekonomi. Dalam keperluan ekonomi dia nak apa? Mestilah dia nak bahan mentah. Bahan mentah apa yang dia nak? Contoh kamu kata getah. Pulanglah. Kalau kata biji timah ke getah tu pulang pada kamu. Kan? Lepas tu apa lagi yang kamu nak cerita kat situ? Kan? Untuk apa diperlukan getah ni? Untuk perindustrian dia. Kamu sebut perindustrian pun sebenarnya dah dapat markah dah pun. Sebab kat sini kita lihat keperluan perindustrian dia kat sini. So kita akan dapat markah dah kat situ. Kan? Kalau kita lupa tentang Sarawak pun tak apa. Kalau Sarawak ni kita kata terkenal dengan minyak dia. So kita dapat dah berapa markah kita dah dapat dekat situ. Kan? Okay. Kemudian kita lihat pula tentang kalau yang tentang kepentingan strategik ketenteraan ni. Kan? Satu kita akan ingat strategik. Tu satu kita ingat yang strategik. Yang kedua kenapa dia strategik? Sebab di hujung ada pangkalan tentera laut. Kan? Yang keduanya adalah jadi laluan penguasaan telaga minyak. Okey, laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera. Okey, ini adalah poin dia. Kalau kita tengok dari sini ni dah banyak dah kamu dapat markah kat situ. Ini cara kita nak tolong kalau faktor, kalau tujuan ni, kalau untuk tajuk ni ini penting. Kalau bagi cikgu lah ini penting. Tolong kuasai dia. Kan? Yang penting tengok dua-dua tu. Apa dia dua faktor yang utama ni? Keperluan ekonomi satu, dia perlukan keperluan ekonomi dia, dan yang kedua adalah strategik ketenteraan dia. Kepentingan strategik ketenteraan dia. Okay? So dapat kat situ. Okay, setakat ni ada soalan tak setakat ni nak tanya cikgu ke apa? Ada soalan tak? Ada soalan?
Tak ada lagi ke? Ya. Okey, alhamdulillah. So dapat Okey. So kejap ada nak masuk. So kita lihat pula kepada serangan Jepun. Mungkin soalan dia tanya kita mengenai peristiwa kemasukan Jepun ke negara kita. Ataupun mungkin soalan ni bagaimana Jepun memasuki negara kita. Bagaimana Jepun kita kata menguasai negara kita. Kalau soalan bagaimana Jepun bagaimana bermaksud dia nak cara. Kalau kat sini dia terus direct. Terangkan serangan Jepun. Kan dia nak tentang serangan Jepun dekat negara kita. Kalau soalan yang lain dia akan tanya kita, dia mungkin tanya bagaimana Jepun menguasai tanah Melayu. Contoh ini mungkin soalan bentuk lain yang ditanya kita. Kalau tanya bagaimana Jepun menguasai tanah Melayu, bermaksud dia membawa kepada bagaimana Jepun masuk dekat negara kita tu. Maksud Jepun serang negara kita lah, macam mana Jepun serang. Okey. Dia nampak soalan ni macam complicated. Macam alah kena ingat point. Dia sebenarnya simple je. Cikgu bagi satu ni dekat kamu. Kamu lukis sahaja dahulu kalau nak menjawab soalan ni kan. Kamu lukis peta semenanjung. Kamu lukis peta semenanjung tanah Melayu. Contohlah. Okey, ni peta semenanjung tanah Melayu cikgu. Kan? Okay, ni macam tu. Okay. Yang penting nak nunjukkan kedatangan Jepun. Kita ni satu datang jumpa ini kita letak KB, Kota Baru. Kan Jepun ni kedatangan Jepun ni. Okay, Jepun datang melalui Kota Baru, masuk melalui Kota Baru. Satu lagi dia masuk melalui guna Siam, guna Thailand. Dia masuk Thailand dekat Singgora dengan Petani. Yang ni Singgora dengan Patani. Okey. Yang cikgu nak tunjukkan kat sini, daripada sini kita buat anak panah ni. Dan kita buat kedatangan Jepun datang. Yang ni pun sama. Ambillah yang ni Pulau Pinang kat sini. So daripada Pulau Pinang, okey, dia melalui pesisiran pantai dan satu lagi melalui bandar utama. Ini Singapura. Okey. Kenapa cikgu lukis macam ni dulu? Sebab senang untuk cikgu nak bercerita. Kenapa senang cikgu nak bercerita? Okey, kita tengok pada poin yang ada dekat dalam ni. Serangan Jepun, dia kata bermula dengan pendaratan tentera Jepun di pantai Kuala Pak Amat, Pasir, pantai Sabak dekat Kota Baru dan juga Singgora, Patani dan juga Thailand. Daripada Thailand. Okey. Yang cikgu kata tadilah. Okey, tentera Jepun dia mendarat, dia datang masuk ke tanah Melayu melalui dua, darat dengan laut. Kan? Melalui darat dia masuk melalui Singgora dengan Petani ni. Dia masuk melalui Singgora dengan Petani. Melalui pantai timur dia masuk melalui laut, dia masuk melalui Kota Baru. Kan? Okey, jadi bila petu Jepun mendarat dekat Kota Baru, kita kata je Jepun mendarat di Kota Baru, kamu dapat satu jawapan dah tahu, satu markah dah tahu. Kan? Dekat Singgora dengan Petani pun sebenarnya yang ni dia boleh patah ni, Singgora dengan Petani pun kamu dapat lagi satu markah. Melalui darat, dia masuk melalui darat iaitu melalui Singgora dan juga Petani. So kamu dapat markah kat situ. Okey. Daripada pantai timur, kita ambil dulu daripada pantai timur ni, daripada Kota Baru, bila dia masuk Kota Baru, dia telah menyerang, kita kata dia telah menyerang ke jalan darat kan, dia akan ikut negeri-negeri di pantai timur. Sebab tu tadi cikgu bagi anak panah dia ikut kat sini. Maksudnya dia serang melalui pantai timur. Dia lalui kawasan-kawasan ni. Okey. Kemudian melalui pantai, darat pula sebenarnya. Daripada Singgora dengan Petani ni, dia berpecah kat sini. Kan? Dia berpecah kat sini di mana dia jadi pada dua pasukan. Di mana tentera Jepun ni yang mendarat dekat Thailand ni, dekat Kedah ni, dia berpecah kepada dua. Satu pasukan dia pergi dekat Pulau Pinang. Kan? Pulau Pinang ni nanti dia teruskan dia punya serangan dia dekat pesisiran pantai barat. Jadi dia serang ikut pesisiran pantai barat. Satu lagi pasukan dia serang ikut bandar-bandar utama. Dia serang ikut bandar-bandar utama kat sini.
Okey. Bila cikgu nak cerita balik kan dekat kamu kan. Okey. Jadi British duduk kat sini. Jadi bila British nampak sekarang ni, okey, serangan Jepun kat sini, British pun hantarlah Repulse dan Prince of Wales. Apa yang berlaku kepada kedua-dua ni telah ditenggelamkan oleh Jepun. Kan? Ditenggelamkan oleh Jepun. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi apa lagi, pasukan mengikut jalan darat melalui jalan utama, okey, dan tanah Melayu jatuh. Okey, dia selesai kat situ je. Melalui peta yang kita lukis macam ni, cuba kita huraikan dia balik. Kalau cikgu huraikan dia balik, cikgu akan kata Jepun mendarat di Kota Baru. Tu satu. Jepun mendarat, dia tak ada mendarat. Kalau yang ni mana mendarat kan? Jepun memasuki. Jepun yang ni mendarat. Yang ni mendarat betul lah. Okey, Jepun memasuki melalui Singgora dan Patani. Yang ni kita tahu ini adalah Thailand. Melalui Thailand kat sini. Okey, kita dapat 2 poin kat situ. Okey, daripada sini kita cerita daripada Kota Baru tadi. Jadi Kota Baru tadi maksudnya dari Kota Baru dia marah ikut negeri pantai timur. Kan dia serang ikut pantai timur. Kan kalau daripada Patani dengan Singgora tadi kita akan lihat satu daripada Pulau Pinang nanti dia akan ikut jalan ataupun dia buat serangan lah kita katalah. Dia serang pun dia kita kat sini. Dia serang ikut pantai barat. Sebelah sini pantai barat, sebelah sini pantai timur. Ni pantai barat, ni pantai timur. Kita tahu ini pantai barat, ini adalah ni pantai timur, ini adalah pantai barat. Kan? Lepas tu apa lagi? Kita kata daripada Kedah lagi. Dia juga kita kata daripada Kedah ni kita lihat dia serang dah habis dah ruang. Dia serang bandar utama. Kan? Akhirnya kita lihat dia dapat tawan tanah Melayu. Okey, inilah dia peristiwa dia. Kan? Peristiwa dia kita lihat Kota Baru. Kemudian dia Singgora dengan Patani. Kemudian dia daripada Kota Baru ni dia ikut atau dia serang negeri-negeri di sebelah pantai timur. Kan? Kemudian di mana yang dia masuk melalui Singgora dengan Patani ni pula dia ikut jalan daripada pantai barat, pesisiran pantai barat. Dia serang ikut pesisiran pesisiran pantai barat. So kena ada pesisiran pantai barat. Kemudian daripada bandar-bandar utama pula di kawasan yang tengah ni. Jadi dia serang bandar-bandar utama. Contoh kalau nak bagilah contoh Ipoh, Alor ke apa boleh kalau kita nak bagi kan kita boleh bagi yang tu. Kan akhirnya Jepun telah berjaya menawan tanah Melayu. Kan pada bila? Pada Februari 1942. Kalau tak ingat pun sebut tahun pun tak apa, 1942 dah cukup. Kan jadi kalau kat sini markah berapa yang kita akan dapat kat sini? Kan ini kita boleh ambil dia 1, ini kita boleh ambil dia 2, ini kita boleh ambil dia 3, ini kita boleh ambil dia 4. Ini kita boleh ambil dia 5, ini dah ada 6. Biasanya kalau peristiwa, dia akan tanya kita dalam maksimum pun 6 sahaja. Kan? Yang diberi kat sini pun dia minta 4 sahaja. Jadi ingat, kamu ingat dulu peta Semenanjung ni, kamu ingat dulu Jepun masuk, okey, buat macam ni. Lepas tu kita daripada atas pula kita kata dia pecah kepada 2. Satu dia akan pergi di sebelah pesisiran pantai barat, satu lagi dia akan serang bandar-bandar utama yang ada kat tengah. Dan kemudiannya, okey, satu lagi yang cikgu tertinggal, kamu boleh masuk juga Repulse dan juga Prince of Wales ni dihantar oleh British tapi apa yang berlaku telah ditenggelamkan dekat perairan Kuantan. Tapi yang ni kita lihat ditenggelamkan oleh Jepun. Ini pun juga adalah stok markah untuk Repulse dan Prince of Wales untuk kita nak dapat markah.
So dia sebenarnya simple je. Ingat yang ni. Kalau ingat yang ni insya-Allah. Dalam 4 markah sebenarnya ni dah boleh berada dalam tangan kamu. Masuk dekat Kota Baru dah ada markah. Singgora dengan Patani dah dapat markah. Serang melalui pesisiran pantai barat dah dapat markah. Serang melalui pantai timur dah dapat markah. Serang bandar-bandar utama kat tengah ni dapat markah lagi kat situ. Kan nampak? Repulse dan Prince of Wales telah ditenggelamkan dekat perairan Kuantan contohnya. Okey, dapat markah lagi kat situ. Itu senang untuk memudahkan kita nak ingat tu, maka kamu buat dulu, ingat dulu peta tu. Ingat peta insya-Allah kamu boleh jawab soalan ni. Kan, ingat peta sebab dia akan merangsang kamu untuk bagi jawapan. Yang penting kita ingat ini KB kat sini. Ini ingat satu pun tak apa. Tak ingat Patani, ingat Senggora atau Patani. Yang mana satu? Kamu ingat Patani. Ingat Patani pun dah cukup. Kan? Tak perlu nak ingat kedua-duanya. Kamu banyaklah cikgu nak perlu ingat ni, ingat Patani. Ingat Patani dulu. Tak perlu nak wajibkan kamu nak ingat dua-dua. Hafal beria kan, tak payah. Kalau kamu dah ingat Patani, okey tak apa. Ingat Patani cukup. Kan? Okey, dan lepas tu terus dia bercerita. Apa berlaku, apa peristiwa tu. Ingat ini pantai timur, ini pantai barat. Ini pantai timur. Macam tu pantai barat dan satu lagi adalah pantai timur. Okey. Jadi itu untuk jawapan kalau soalan dia tanya tentang peristiwa serangan Jepun ke atas negara kita. Ataupun yang ni dia kata penawanan hingga penawanan Singapura. Kan maksudnya sama dah tu. Jepun menguasai tanah Melayu, penawanan Singapura apa benda sebagainya. Inilah dia jawapan dia. Bila Jepun tawan Singapura je bermaksud Jepun dah tawan dah keseluruhan tanah Melayu tu. Okey. Jadi itu jadi next kita lihat yang berikutnya. Kita lihat kepada dasar. Dasar ni kita tengok ada 3. Dasar ni dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Kan? Apa dasar pentadbiran? Dasar pentadbiran Jepun dekat di 2A. Diminta dasar pentadbiran Jepun. Dasar pentadbiran. Diminta pentadbiran saja. Okey, 2. Bagaimanakah tentera Jepun menjalankan dasar pentadbiran ekonomi dan sosial? Maksudnya yang ni dia minta ketiga-tiga dasar. Yang ni lagi senang sebab lagi stok jawapan banyak kita boleh bagi. Kan? Kalau A nombor 1 tu kita nak dasar pentadbiran tu je. Kalau kamu bagi tajuk kamu bagi dalam ekonomi kamu tak dapat markah ataupun sosial kamu tak dapat markah. Sebab dia tanya dalam aspek pentadbiran sahaja. Tapi kalau soalan nombor 2, dia tanya pentadbiran ekonomi sosial. Ketiga-tiga dia tanya. So kamu bagilah macam mana pun asalkan ada yang melibatkan pentadbiran ekonomi dan sosial kamu akan dapat markah kat situ. Dan yang ketiga, merujuk kepada atas dasar-dasar yang dijalankan oleh pemerintahan Jepun di negara kita, jelaskan penyataan di atas. Okey, dia ada penyataan kat situ kan. So daripada dia bagilah satu penyataan tu, so dia kata itu adalah dasar-dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran, jelaskan. Maksudnya yang ni pun kalau kita tengok dia minta dasar-dasar yang dia minta sama ada dalam pentadbiran ekonomi maupun sosial. Okey. Kalau dalam pentadbiran banyak ni sampai 11. Kalau dalam stok, kalau stok ni cikgu ni pada kamu lah. Kamu ingat 4 pun sebenarnya dah cukup dalam pentadbiran. Okey. Apa dasar pentadbiran kita nak ingat dalam 4? Kenapa kita nak ingat 4? Sebab biasanya kalau soalan yang ditanya untuk nombor 2 contohnya. Kan nombor 2 ni dia akan melibatkan bagi 4 dah dapat 12 dah maksimum 8 markah. Kalau 4 yang dasar pentadbiran tu kamu ada 4 markah, 4 poin yang betul dah dapat 4 markah. Sama juga untuk nombor 3 tu. Kan? So kamu akan dapat juga. Okey. Apa yang kita mudah nak ingat kat sini? Satu, kita ingat dia pemerintahan dia berbentuk ketenteraan. Tu satu. Kan? Jadi Jepun ni memperkenalkan pemerintahan tentera di tanah Melayu ni. Pemerintahan tentera. Yang kedua, kita ingat tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera pada peringkat awal. Peringkat awal tanah Melayu digabung dengan Sumatera. Kan? Dalam satu pentadbiran. Maksud digabunglah jadi satu pentadbiran. Kemudiannya April 1944, kita tak ingat tahun. Don't worry. Tak payah ni ingat tahun tu. Jadi kita hanya ingat je kemudiannya tanah Melayu dengan Singapura ni diasingkan. Tadi digabung mula-mula.
tapi diasingkan. Sebab apa dia diasingkan? Disebabkan politik dengan ekonomi dia berbeza. Sebab tanah Melayu dijajah oleh British. Indonesia ni, Sumatera ni dijajah oleh Belanda. Jadi sistem politik dia berbeza. Jadi menyukarkan Jepun, jadi dia asingkan. Okey. Apa lagi? Kita ambil pula Singapura. Singapura dikenali sebagai Shonanto dan diasingkan. Dia sama macam Persekutuan Tanah Melayu sebagainya, kita lihat nanti di mana untuk Singapura ni nanti diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu. Kan? Tanah Melayu pada waktu ni kita kenali dia sebagai Malai Baru. Kan? Ingat Singapura diasingkan daripada Tanah Melayu. Okey. Apa berlaku dekat negeri-negeri di bahagian utara ni, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dengan Terengganu ni diletakkan di bawah Thailand bagi mengenang jasa Thailand. Kan, bagi mengenang jasa Thailand, membantu dia boleh masuk melalui Thailand tu. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan Thailand, diberikan negeri-negeri ini kepada Thailand. Sebab negeri ni sebelum ni adalah memang berada di bawah Thailand pun. Kalau kita belajar dulu negeri-negeri Melayu Utara. Inilah dia negeri-negeri Melayu Utara. Masa kita belajar ni masa form 2. Kalau tak salah cikgu kan. Dalam form 2 negeri-negeri Melayu Utara, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Tapi dalam perjanjian Bangkok menyebabkan negeri-negeri ni telah diambil oleh British. Diberikan kepada British. Jadi bila Siam ni ataupun Thailand ni dia memberi bantuan kepada Jepun, Jepun dia pindahkan pentadbiran 4 buah negeri ni kepada Thailand. Diberi kepada Thailand. Kan, okey. Kemudian Sarawak, Sabah. Okey, disatukan lagi untuk Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Yang kita kenali sebagai Kita Borneo. Disatukan. Kan? Kemudian kedudukan Raja Melayu. Kedudukan raja kita diiktiraf seperti sebagai agama Islam dan juga adat. Maksudnya kita sebagai ketua agama Islam dan adat. Sama macam zaman British juga. Dan kedudukan raja kita sekarang ni berada di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Kan? Okey, kalau untuk pemimpin tempatan yang berpendidikan pula, mereka yang berpendidikan ni, maka mereka ni diberi peluang kenaikan pangkat ataupun jawatan tinggi oleh pihak British. Ini yang kita lihat contoh Ibrahim Haji Yaakob. Dia dapat jawatan tinggi. Sebab apa? Sebab KMM membantu Jepun pada waktu ni. Jadi secara tak langsung pemimpin dia pun diberi jawatan di dalam pentadbiran. Okey, untuk melatih pemimpin-pemimpin muda, maka ditubuhkan Kokorenjo. Ini sekolah lah, satu institut lah. Kokorenjo ni adalah melatih dan menanam semangat perjuangan cita politik Jepun. Nampak banyak, betul. Cikgu dah kata dah ingat 4 ataupun 5. Benda apa yang kita mudah nak ingat? Satu, kamu ingatlah sistem pemerintahan dia adalah sistem pemerintahan tentera. Satu, ingat pemerintahan tentera. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa? Gabungan Tanah Melayu dengan Sumatera. Okey, gabung Tanah Melayu dan Sumatera. Digabungkan dalam satu unit politik, satu unit pentadbiran pada peringkat awal. Kemudian dia asing, tadi gabung. Sekarang ni pula asing Tanah Melayu dan Sumatera. Sebab apa dia asingkan? Kita cerita kat sini. Sebab perbezaan politik. Kan? Perbezaan sistem politik dan ekonomi. Sebut perbezaan politik pun dah okey dah. Dia perbezaan politik dan ekonomi. Sebut je perbezaan politik. Kan? Okey, apa lagi? Yang senang kita nak ingat, Singapura. Apa berlaku dekat Singapura? Singapura diasingkan. Kamu tak sebut Shonanto pun tak apa. Sebut je Singapura diasingkan dari Tanah Melayu. Kan? So kamu dapat markah kat situ. Okey, 5. Apa lagi nak ambil yang kelima? Kalau kamu boleh ingat negeri Melayu Utara ni, so kamu bolehlah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dipindahkan kepada Thailand, dapat pada Thailand.
Kalau cikgu ni dia punya ni keyword cikgu akan ingat negeri-negeri Melayu Utara. Sebab negeri Melayu tu kita dah hafal. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni. Maksudnya negeri-negeri ni diberi kepada Thailand. Kan? Dan satu lagi kita boleh ingat adalah gabungan. Gabungan apa? Gabungan Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Kan? Dia jadi apa? Kita Borneo. Kan? So dia jadi kita Borneo kat situ. So cukup lah. Apa nak ni banyak? Ni pun dah 6 dah. Kan? Dah 6 dah. Kalau cikgu, kalau personally kalau kamu tanya cikgu akan ambil yang ni, yang ni, yang ni, yang ni dan yang ni. Kan? Sebab cikgu tahu kita Borneo tu kan gabungan. Sebab kita cerita dalam pentadbiran saja. Pentadbiran mula kita akan cerita pentadbiran pemerintah tentera. Itu satu. Yang kedua kita akan kata dia gabung tanah, pada peringkat awal digabung tanah Melayu dengan Sumatera. Tapi kemudiannya kita tak ingat tahun, tak payah kita nak hafal tahun tu. Kemudiannya tanah Melayu dengan Sumatera diasingkan. Sebab apa dia diasingkan? Disebabkan perbezaan politik kat situ. Kan? Kemudian Singapura. Apa berlaku dekat Singapura? Singapura diasingkan daripada tanah Melayu. Kan? Lepas tu apa lagi? Negeri-negeri Melayu Utara yang melibatkan, jangan sebut negeri Melayu Utara nanti. Ini adalah istilah yang kita pakai untuk kita nak ingat. Kan? Jadi Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu tu lah. Kan? Okey, digabungkan menjadi satu unit pentadbiran. Kalau kamu tak ingat, kata banyak sangat lah saya nak ingat 4 kerana saya confuse ke 4 negeri ni kan. Tak payah nak ingat yang tu. Kamu terus saja pergi point kamu yang ke-6 tu. Iaitu ingat Sabah, Sarawak dengan Brunei. Kita ambil dekat Borneo. Dekat Borneo, mana negeri yang berada di bawah British? Sabah, Sarawak, Brunei lah yang berada di bawah British sebelum ni. Jadi Sabah, Sarawak, Brunei semasa zaman Jepun dia telah disatukan membentuk apa? Itulah dia dikenali sebagai kita Borneo. Kalau kamu kata Sarawak, Sabah, British digabungkan satu unit pentadbiran pun dah betul. Walaupun kamu tak sebut kita Borneo. Kan? Sebab itu dikenali je. Kita kata gabungan Sarawak, Sabah, Brunei di bawah satu unit pentadbiran. Dia sama macam poin kita yang kedua tadi ni, di mana gabungan Tanah Melayu dan juga Sumatera menjadi satu unit pentadbiran. Sama juga gabungan Sarawak, Sabah, Brunei menjadi satu unit pentadbiran. Okey, yang tu pun dah dapat markah. So kita dah ada stok untuk dasar pentadbiran. Kan? So kalau untuk ekonomi, apa yang ada dalam ekonomi? Yang pertama kita kena ingat dalam dasar ekonomi adalah ekonomi kawalan. Kan? Sistem dia adalah ekonomi kawalan. Okey. Yang kedua, dia memperkenalkan, Jepun memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Untuk apa? Untuk kawal selia pelupusan barang dan buat penyelidikan kegunaan baharu. Okey, dan dalam masa yang sama dia bangunkan industri tempatan. Kan? Kemudian dia mata wang Jepun. Susah nak ingatlah cikgu kalau kata untuk jawatan kuasa penyelidikan bahan ni, kita cari yang senang kita nak ingat. Kalau dalam ekonomi, pertama kita ingat ialah sistem ekonomi kawalan. Kan? Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat apa? Dia membangunkan, kita tengok dulu lah yang mana yang kita senang nak ingat ni, industri tempatan. Kan? Industri tempatan. Industri tempatan ni sebab dia akan guna apa yang ada. Apa yang ada, jadi sebab tu diguna apa yang ada dekat tanah Melayu tu digunakan benda yang ada dekat tanah Melayu. Yang ketiga ialah mata wang Jepun. Mata wang Jepun dicetak. Kan? So 3. Ini 3 utama yang kita kena ingat dulu. Satu, sistem ekonomi kawalan. Yang kedua, bangunkan industri tempatan. Yang ketiga ialah mata wang Jepun dicetak. Ini dicetak tanpa kawalan nanti tu. Okey, baru kita cari poin kita yang keempat yang lain, kita nak ingat. Apa poin yang lain kita nak ingat? Okey, kita hanya ambil katalah memperkenalkan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Kan? Penyelidikan bahan.
Tak payah nak ingat dua-dua tu, rancangan pengeluaran 5 tahun ataupun rancangan penyelidikan bahan. So which one yang kamu rasa kamu nak ingat? Kamu ingat salah satu tu pun dah tak apa dah. So cukup 4 kat situ. Kan yang berada di bawah tu. Kalau tak cukup 4 pun tak apa. Kalau kamu boleh ingat 3 pun daripada sini, kalau dia nak uraikan mengenai faktor dasar dalam politik ekonomi sosial pun, yang backup tadi, 4 tadi kat depan tu, kamu dah dapat 4 dah. Kalau kamu ingat 3 dah jadi 7. Jadi sosial kita belum cerita lagi. Sosial lagi senang nak ingat. Kalau sosial lah sebab dia dekat dengan kita. Sosial lagi senang nak ingat. Okay. Kalau sosial ni dia sangat banyak. Kalau untuk aspek sosial, cikgu nasihatkan dulu kan. Kalau aspek sosial ni kan, cikgu terus ambil poin yang dekat belakang ni dulu. Adalah layanan. Dalam sosial, orang Melayu dilayan dengan baik. Sebab apa? Dia pun perlukan kerjasama. Okey. Orang Cina dilayan dengan kejam. Kan? Orang India pula dilayan dengan apa? Orang India dilayan dengan baik juga. Sebab apa? Sebab dia nak bantu orang India tubuhkan tentera kebangsaan India ni. Jadi yang kita tahu dari segi layanan, orang Melayu dilayan dengan baik, orang India dilayan dengan baik, orang Cina dilayan dengan kejam. So dah dapat 3 dah markah kat situ. Di bawah poin layanan. Ingat So kat sini sebenarnya kita dah dapat 3 poin. Okay, baru kita pergi dekat depan. Okay, dasar sosial dia buat apa? Dia pentingkan pendidikan kat sini untuk nak menaikkan rasa cinta kepada negara Jepun tu sendiri. Jadi apa yang dia buat kan? Dia tutup sekolah Cina, Inggeris dan juga Cina mula-mula. Sebab ini memanglah sekolah Inggeris dan Cina memang pantang dia ni kan. Memang dia tak suka dengan Inggeris dengan Cina ni. Jadi perkara pertama yang dia buat, dia tutup sekolah Cina dengan India. Kan? Dia jadikan bangunan ni sebagai bangunan pentadbiran dia. Kan? Okey, sistem persekolahan Jepun diperkenalkan. Jadi tutup sekolah Inggeris dengan Cina, perkenalkan persekolahan Jepun. Untuk apa? Untuk tanamkan taat setia dia, kesetiaan dia kepada Jepun melalui pendidikan. Kan? Okey, kemudian Jepun, tentera Jepun kalau lihat kat sini dia hormati agama Islam, jadi dia tak campur dalam adat resam semuanya, dia tak campur. Kelas mengaji diteruskan seperti biasa, dia tubuhkan majlis agama negeri pun ditubuhkan. Kemudian persidangan agama Islam diadakan. Kalau kita dengar ni semua tentang agama Islam, dia tak kacau kat sini. Kan? Okey, kemudian dia perkenalkan ordinan kawalan barang dan bahan penting. Untuk apa? Untuk disebabkan oleh kekurangan makanan kat sini. Dekat sinilah yang dia ada catuan makanan. Catuan makanan ni kita kena ingat. Catuan makanan ni. Kemudian dia galakkan rakyat dia, penduduk ni untuk tanam makanan sendiri. Kan cikgu ambil kat sini lagi. Okey. Orang Cina kena bayar wang sebagai hukuman. Ini yang senang kita nak ingat lah. Orang Cina kena bayar wang sebagai hukuman. Kan, keseluruh overall kedatangan Jepun ni adalah membawa kepada kesesaraan dan pengalaman pahit. Walaupun pada peringkat awal orang Melayu, orang Cina dilayan dengan baik, sebenarnya overall sebenarnya semuanya diperlakukan dengan kejam oleh Jepun. Peringkat awal je dilayan dengan baik, lepas tu tak ada pun. Kan? Okey, kemudian tapi yang paling teruk kita lihat memanglah kesian kepada orang Cina lah yang dilayan pada waktu ni. Kan? Okey, kemudian mereka menjadi buruh. Orang Cina, orang Melayu, orang India ni yang ditahan ni dia jadi buruh. Buruh dekat landasan kereta api maut dan ramai yang terkorban. Cikgu kata kalau katalah soalan ni dia naik kan, kita nak dalam 4, paling-paling tak kita nak dengan 4. Apa dia kalau dalam sosial yang kita boleh ingat dengan 4 ni? Yang pertama ingat layanan tadi. Kan? Layanan kepada orang Melayu, orang India dan orang Cina. Kenapa dilayan baik orang Melayu? Sebab dia nak apa? Sokongan daripada orang Melayu. Kenapa dilayan orang India dengan baik? Sebab sebenarnya dia nak takluk India sebenarnya.
Dia nak takluk India dengan dia buatlah baik-baik dengan orang India ni, tubuhkan tentera kebangsaan India dan sebagainya. Dia sebenarnya dia nak tawan India sebenarnya, dia nak menguasai India pula. China dia tidak baik, maksudnya dilayan dengan kejam. Sebab apa dilayan dengan kejam? Sebab orang China ni bantu orang Cina dekat tanah besar Cina sana semasa perang Cina-Jepun. Dia orang bagi bantuan kewangan, bagi bantu pelbagai bantuan duit sebagainya dibagi kepada semasa perang Cina-Jepun. Sebab tu kenapa bila Jepun datang dekat tanah Melayu, Jepun memperlakukan kejam orang Cina kat sini. Kan di tanah Melayu ni. Okey, itu layanan. So kat sini kita akan dapat satu markah sebenarnya ada 3 markah kita dah ada kat situ. Okey, yang kedua yang kita senang kita nak ingat adalah kita ingat apa? Kalau dekat depan tadi, poin yang ada tak poin yang kita nak ingat? Okey, tutup sekolah Cina. Tutup sekolah Inggeris dan Cina. Kan? Tu. Yang ketiga, dia perkenalkan sekolah persekolahan Jepun. Kita boleh ambil poin yang kat sini. Yang keempat, kita tengok okey, berlakunya catuan makanan pada waktu ni. Catuan makanan. Yang kelima yang kita boleh ambil kat sini ialah kesengsaraan. Membawa kepada kesengsaraan penduduk. Yang keenam sebenarnya kita boleh ambil ramai yang terkorban. Ini yang mudah, cikgu ambil yang mudah aja dulu. Okey, dah cukup 6, dah cukup. Dah lebih daripada ini dah. Kan? So kita hanya ambil ini je. Okey, sebab apa? Sebab layanan tu sebenarnya kita dah dapat dah markah lagi, poin lagi. Baik, orang Melayu baik, orang India baik, orang Cina dia perlakukan dengan kejam. Dapat markah lagi. 3 markah kita dapat dekat poin yang pertama. So 2, 3, 4 tu kita tengok ada 5 campur 3. So kita ada kat situ dah 8 poin yang kita ada dah kat situ. Ingatlah ini dalam aspek sosial yang perlu kita ingat. Kan? Kalau soalan dia naik, kalau untuk Jepun ni biasanya yang dia akan tanya sama ada satu dia akan tanya terus kepada sebab. Yang cikgu kata ada 2 sebab tadi. Kenapa Jepun jajah negara kita? 2 sebab tadi keperluan ekonomi dan juga kepentingan kita kata strategik tadi. Kan kedudukan yang strategik tadi. Okey, ketenteraan yang strategik. Yang kedua adalah dia mungkin tanya kita mengenai dasar. Inilah dia dasar. Kan? Dan yang ketiga mungkin dia akan tanya kita adalah kesan. Tapi kesan ni kalau kita tahu dasar ni kita dah boleh jawab kesan dah. Kan? Kalau kita tahu dasar yang cikgu dah bagi poin pada kamu tu set 1 ni kan kita dah bagi. So kamu dah boleh jawab tentang dasar. Kalau dia tanya kedudukan Jepun dalam Perang Dunia Kedua telah menimbulkan ketegangan antara kaum di negara kita, jelaskan pernyataan ini. So apa yang kita nak letak kat sini, ini adalah tentang tentang kekalahan Jepun. Dia kata menimbulkan ketegangan kaum. Kenapa ketegangan kaum tu berlaku? Kan? Sebab kat sini kita kena jelas satu, sebab dia kata layanan yang berbeza. Keyword kita yang pertama. Kenapa ketegangan kaum boleh berlaku? Kan? Selepas kita kata kekalahan Jepun ni. Kan? Sebab pertama kita kata layanan dia yang berbeza terhadap penduduk. Kan? Yang kedua kita lihat kepada, kita ambil yang ni layanan yang berbeza itu, okey kita boleh tengoklah kenapa layanan yang baik kepada orang Melayu untuk dapatkan sokongan. Kan? Kemudian kenapa dia bantu orang India untuk sebenarnya ni, ini adalah gimmick dia je, sebenarnya adalah untuk tawan negara India. Kononnya dikata tubuhkan tentera kebangsaan India untuk kemerdekaan India. Sebenarnya dia adalah untuk nak bantu India dapat kemerdekaan, tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia nak menjajah India sebenarnya. Orang Cina diperlakukan dengan kejam. So kalau kita cerita tadi layanan yang berbeza, kita akan ambil balik layanan kepada orang Melayu. Kita kata okey dia baik. Kan layanan kepada orang Cina kalau kita lihat tak baik. Layanan kepada orang India pun baik. Dia bantu orang India. Kan? So 3 tu. 3 poin yang kat atas tu sebenarnya kita dah boleh pakai kat bawah ni. Kan? Kemudian apa lagi yang kita nak cerita mengenai kalau dia kata membawa kepada ketegangan antara kaum. Okey? Kalau kita lihat kat sini kamu tengok F ni. F ni F1
Dia punya ni dia, okey, layanan yang berbeza. F2 layanan kepada orang Melayu, F3 layanan kepada orang India, F4 layanan kepada orang Cina. Kita ambil F ni cukup lah. Kan, penguasaan bintang 3 yang kejam kita kata. Yang kita kata menguasai bandar dan menjalankan undang-undang dia sendiri. Okey, F5 kat situ, kita ambil F6, tindak balas orang Melayu. Apa orang Melayu buat? Orang Melayu apabila bintang 3 ni masuk dekat tanah, masuk dekat bandar-bandar, dia jalankan undang-undang dia sendiri. Jadi dia hukum mati sesiapa sahaja yang pernah bekerjasama dengan Jepun. Jadi kat sini ramailah dibunuh, anggota polis lah, pegawai daerah lah, pasukan sukarela orang Melayu banyak dibunuh kat sini. Menyebabkan ketegangan kaum berlaku kat sini. Tindak balas orang Melayu. Apa orang Melayu buat kat sini? Melalui gerakan fi sabilillah, jadi dia nak mempertahankan maruah dia apa benda di bawah kepimpinan ulama tempatan. Ini yang membawa kepada ketegangan. Ingat mula-mula kita ingat tadi adalah layanan, kita akan ambil yang F1. Berpunca daripada layanan yang berbeza. Layanan yang berbeza apa? Orang Melayu dilayan dengan baik. Orang Jepun membantu orang India. Orang Jepun memperlakukan orang ni dengan kejam. So kat situ kita dapat dah poin kita yang keempat. Poin kita yang kelima, penguasaan bintang 3, di mana bintang 3 ni dia menguasai, apabila dia menguasai bandar, dia telah memperlakukan buat undang-undang dia sendiri. Lepas tu hasilnya berlaku tindak balas terhadap orang Melayu. Apa orang Melayu buat? Orang Melayu bersatu dan membentuk gerakan fi sabilillah. Kan itu yang poin kita yang ke-6. Poin kita yang ke-7. Yang ke-7 sebelah sini, mesti ujung. Okey, yang ke-7, okey, kepimpinan ulama tempatan. Okey, siapa kepimpinan ulama tempatan ni? Kita ambil lah Kiai Saleh. Kan, salah seorang ni yang terkenal ialah Kiai Saleh, Haji Saleh Abdul Karim lah, atau kita kenali dia sebagai Kiai Saleh. Tak ingat nama, sebut je Kiai Saleh pun boleh. Dialah yang mempelopori penentangan ni, yang nak berlawan dengan orang Cina pula. Dia tubuhkan tentera dia dikenali tentera selempang merah. Kan, menubuhkan pasukan tentera selempang merah dan mempertahankan tanah Melayu daripada bintang 3, jadi pemusuhan inilah antara orang Cina. Okey. So, poin yang ada yang cukup bagi kat kamu ni kan. So, yang ni permusuhan antara gerila peribumi dengan orang Cina dekat Kanobit. Itu poin kita yang ke-8. Ingat je 8 poin ni dah dapat 8 markah dah pun. Kalau kamu tak huraikan apa yang ada dekat bawah dia. Tapi kalau kamu tahu penguasaan bintang 3 ni dia menjalankan undang-undang dia sendiri. Dia menghukum siapa saja yang bekerjasama dengan Jepun. Kamu letaklah sebagai jawapan kamu. Sebab itu akan jadi jawapan tambahan lagi kepada kamu. Kan? Jadi ini untuk kita kata ketegangan kaum. Kalau dikatalah kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua menimbulkan ketegangan Jepun. Sebab bila kekalahan Jepun, orang Cina keluar daripada, bukan orang Cina lah kita kata komunis. Komunis ni dia keluar daripada hutan dan dia mula menguasai pusat pentadbiran pada waktu tersebut selama 2 minggu ni kan. Itu apa yang bintang 3 ataupun komunis ni buat, inilah dia yang komunis ni buat. Okay, so ingat kalau disebut tentang ketegangan kaum, kamu cerita dulu tentang layanan yang berbeza. Cara tak langsung kamu dah dapat dah 3 markah dah dapat dah. Kalau kamu tak ingat sangat yang lain pun kan, ingat dulu layanan tu. Orang Melayu macam mana, orang India macam mana, orang Cina macam mana. So dah dapat dah markah kat situ. Kan, baru kita pergi kepada jawapan-jawapan yang lain iaitu penguasaan bintang 3 dan sebagainya. Okey, kemudian kita lihat kepada yang berikutnya mengenai semangat dia bagi kat sini, pendudukan Jepun membawa kepada perkembangan nasionalisme. Bagaimana perkembangan kependudukan Jepun ni membawa kepada perkembangan nasionalisme? Bagaimana? Kan? So dia akan ambil dia apa yang Jepun buat dekat sini. Kan? Yang pertama ni sebab kita ni terpengaruh dengan konsep ni. Dan konsep lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya ataupun Asia untuk Asia. Maksudnya kita ni terpengaruh dengan slogan dia. Kan? Ini ni adalah untuk ekonomi.
Kan, ini adalah untuk nak membentuk blok ekonomi yang diketuai oleh Jepun, lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya. Kan, kalau yang Asia untuk Asia ni adalah untuk nak kita ni lah, untuk menaikkan semangat. Kan, semangat ini adalah untuk semangat. Di mana semangat ni nak naikkan semangat orang-orang tempatan lah supaya menentang British pada waktu tersebut. Asia untuk Asia. Jadi semangat tu yang kita kata yang membawa kepada perkembangan nasionalisme dekat negara kita. Kemudian penekanan kebebasan negara Asia. Kebebasan kepada negara Asia ni kita nak bebas daripada penjajah luar. Kemudian kita tengok pada kerjasama KMM di mana dia yang membantu Jepun untuk yang mengharapkanlah Jepun akan bagi kemerdekaan. Rupanya Jepun pun kuasa penjajah juga. Kan? Lepas tu apa lagi? Dia tengok pula kat sini inspirasi orang Asia ni yang boleh kalahkan orang Eropah. Maksudnya Jepun boleh kalahkan negara Eropah. Jadi memberi semangat nasionalisme kepada kita. Jadi yang lain lagi kita kata menyedari tidak akan memberi kemerdekaan. Jadi dia menyedari kat sini bahawa orang Eropah ni Barat ni tak akan bagi kemerdekaan kepada mereka. Jadi di sinilah naik semangat kemasaan, kita nak tuntut semangat kemerdekaan kita. Kan bila Jepun tawan negara kita, apa yang berlaku? Kita harapkan dia bebaskan negara kita, tapi tak berlaku. Dia menjajah negara kita. Jadi apa yang berlaku dengan penduduk tempatan ni, dia orang tubuhkan Gyugan dengan Gyutai. Ini kita underground. Pasukan kita kata pertubuhan underground yang menentang Jepun secara diam-diam. Kan? Dan juga penubuhan KRIS. KRIS ni adalah untuk nak merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Yang istilah Melayu Raya tu. Inilah istilah yang dipakai nanti. Kan? Okey, jadi itu untuk bagaimana kita kata pendudukan Jepun ni boleh menyebarakkan ataupun naikkan semangat nasionalisme kita. Dengan kalau yang ni kamu tak susah nak ingat lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya tu, kamu ingat saja Asia untuk Asia. So semangat Asia untuk Asia tu. Jadi menaikkan semangat. Apa lagi? Nak membebaskan negara Asia. Ni kan Asia untuk Asia ni. Bebaskan negara Asia. Apa lagi kita kata kerjasama antara KMM dengan Jepun ni untuk dapatkan kemerdekaan. Apa lagi kita kata Asia ni, orang Asia dapat kalahkan Eropah ni. Jadi secara langsung itu menaikkan semangat kita. Kan? Dan seterusnya lah tertubuhnya Gyugan dan Gyutai ni dan juga KRIS. Okey. Next kita pergi kepada Force 136. Yang ni cikgu just terus je Force 136 ni cikgu tak nak sentuh sangat. So cikgu terus pergi kepada last kita adalah tentang soalan kebat. Apa iktibar kita dapat? Kan kalau soalan ni Negeri Sembilan dia tanya iktibar. Pulau Pinang dia tanya pengajaran. Kan kalau Kedah dia tanya iktibar juga, sama juga. Jadi apa iktibar yang kita dapat? Soalan pelbagai. Jadi apa iktibar yang kita dapat kat situ? Apa iktibar dia? Inilah dia iktibar macam cakap. Iktibar ni macam satu pengajaran. Apa iktibar kita dapat? Sentiasa berwaspada dengan kuasa asing, sanggup berkorban, berani mempertahankan kemerdekaan, perpaduan, apa lagi? Mestilah mempunyai pemimpin yang berwibawa, kerjasama antara pemimpin dengan rakyat, bijaksana, kreatif, inovatif, tidak mudah percaya dengan janji kan yang ditaburkan oleh pihak luar, berganding bahu sebagainya. Dan bila kita buat jawapan, kita katalah pengajaran ataupun iktibar yang diperolehi daripada pendudukan Jepun ialah kita mestilah sentiasa berwaspada terhadap kuasa asing. Hal ini akan membolehkan kita akan ataupun kita kata hal ini akan menyebabkan kita akan sanggup berkorban untuk negara. Malah kita akan berani untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Contoh. Selain itu, perpaduan juga penting dalam mengekalkan kedaulatan negara. Kan? So kita bagi je antara jawapan-jawapan munasabah yang kamu boleh bagi kat sini. Dengan syarat, poin-poin ni ada pada kamu. Kan insya-Allah kalau ada tu dapatlah kat situ. Kemudian kita tengok pula kepada rakyat Malaysia harus mengekalkan keharmonian demi kesejahteraan negara. Beri penjelasan anda.
Okey, apa yang dia nak kat sini? Rakyat Malaysia harus mengekalkan keharmonian demi kesejahteraan negara. So dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa sebenarnya? So harus mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan. Jadi kat sini apa yang dia nak, beri penjelasan kita mengenai ini. Jadi kat sini kita mencintai negara, utamakan perpaduan, kemudian menghormati sensitiviti kaum, sokong kempen perpaduan, rakyat hidup harmoni, berpegang kepada rukun negara, kesopanan, kesusilaan dan sebagainya lah. Kita katakan mengetahui sejarah, mana-manalah jawapan munasabah kat situ kamu boleh bagi kat situ. Okay. Ini contoh ini contoh antara. Sebab tu kalau untuk soalan ni, cikgu bab 3 boleh masuk esei, memang akan masuk esei. Kan? Dia boleh masuk esei, boleh masuk struktur. Kan? Dia boleh masuk sebab ni adalah mengenai bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Dia berada dalam satu subtopik. Dalam satu tajuk. Bila cikgu kata dalam satu tajuk, bermaksud dekat sini, bila dia ada dalam satu tajuk ni, satu soalan akan muncul. Soalan akan muncul daripada mana kita tak tahu. Soalan ni dia akan muncul daripada mana kita tak tahu. Sama ada bab 3, bab 4, bab 5 ataupun bab 6. Kalau dia naik tentang ni, tentang bab 3 ni, tentang Jepun ni, inilah dia yang kamu kena ni. Mungkin kemungkinan daripada soalan ni, tajuk ni, mungkin 2 soalan akan muncul. Mungkin satu daripada bab 3, satu lagi mungkin daripada bab 4 contohnya. Kita tak pasti, yang tu cikgu tak pastilah sama ada dia akan naik ke ataupun tidak. Tapi kita just cross finger je lah kita anggapnya yang dia mungkin akan naik kan daripada situ. So kita kena tahu juga. Kalau dia naik dalam struktur, bermaksud kita wajib kena jawab. So kita kena ambil tahu juga. Sebab tu jangan tinggalkan. Kalau bab yang banyak ni, contohnya bab 3, 4, 5, 6, memang dia banyak bab kamu kena baca untuk nak naik dalam exam. Dia naik dalam 2 bab je, mungkin dalam 2 bab yang dia akan naik. Tapi make sure 2 bab yang dia akan naik ni, adakah bab ni kamu dah baca? Daripada 4 bab ni, mungkin kamu baca 2 bab yang kamu tak baca, 2 bab tu yang naik. Sebab tu kamu kena ambil tahu juga semua bab. Kalau macam modul ni, kan, cikgu memang nasihatkan pada kamu supaya kamu dapatkan modul ni, kamu pergilah photostat ke, print ke, apa benda, kalau rumah ada printer ke apa, print lah untuk kamu jadikan sebagai sumber rujukan utama kamu. Kan, untuk modul koleksi soalan ni. Kan, sebab dia banyak membantu kamu terutamanya untuk nak memahami kehendak soalan KEBAT. Okay. Okey, soalan yang lain, kabutlah several tak ni apa benda ni kata ni. Okey. Cikgu kalau di Sarawak dengan Sabah macam mana? Maksudnya kat mana? Ini untuk ni ke untuk kalau kata Sarawak kat Sabah, untuk Jepun di Sarawak dengan Sabah pun sama juga. Tapi kalau kita lihat dalam fokus yang kita bagi ni sekarang, kita lebih kepada apa yang berlaku dekat tanah Melayu. Dekat Sarawak dengan Sabah pun ada juga berlaku. Dia pun pergi juga dekat Sarawak dengan Sabah pun. Kan? Contoh tadi, kalau kita kata Jepun masuk tadi, kalau kita tengok dia cara kemasuk serangan Jepun dekat tanah Melayu hingga menawan Singapura. Tapi kalau kita kata dekat Sarawak dengan Sabah, ada soalan kan tentang Sarawak dengan Sabah kan. Jepun juga pergi dekat Sarawak dengan Sabah. Macam cikgu buat peta tadi kat Semenanjung tadi. Dekat Sarawak pun dia pergi. Dia singgah dekat Miri dulu. Daripada Miri, baru dia pecah kepada 2. Dia pergi dekat Sarawak, daripada Miri tu dia pergi ke Kuching. Menyerang Kuching, terus menyerang Kuching. Kalau dekat Sabah ni pula, dekat Mirin pula, dia terus satu lagi, trup lagi, dia terus pergi pula dekat Sabah. Itu tambahan lagi lah sebenarnya. Kamu boleh masukkan lagi jawapan kat situ. Tapi biasanya dia jarang ditanya tentang Sabah dengan Sarawak je. Kalau dia tanya, dia akan tanya sekali dengan tanah Melayu. Kan? Dia akan rujuk sekali je dengan tanah Melayu. Okey, macam mana nak dapatkan modul ni? Ada modul ke? Okey, modul ni cikgu dah ada kongsi di dalam grup Pasak Sejarah. Cuba scroll sikit dekat atas tu. Masa cikgu nak mulakan kelas ni, kan kelas mula-mula yang kelas pertama tu, cikgu dah kongsikan modul ni. Okey, ada tak dalam grup Pasak Sejarah sekarang? Kamu ada tak yang mana yang ada ni? Ada tak grup Pasak Sejarah? Okay, cuba respon cikgu. Ada tak yang join grup Pasak Sejarah? Tak.
Dia tak ada. Okey. Okey, di hujung nanti yang mana yang tak ada, yang tak join, tak ada ramai yang tak ada. Okey, yang tak ada nanti cikgu akan bagi link untuk grup pasak sejarah tu. So, kamu masuk je grup pasak sejarah tu. Kan bila kamu kamu masuk kat situ nanti apa je yang ni pun cikgu akan record balik apa benda yang mana terlepas ke apa benda. So itu adalah tempat di mana cikgu jadikan sebagai panduan untuk kamu semua. So nanti cikgu akan repost balik lah tentang modul tersebut. Nanti cikgu akan letakkan link di hujung nanti. Okay, kita teruskan, kita selesaikan dulu untuk soalan kita ni. Okay, kita lihat soalan yang berikutnya, kebat yang berikutnya. Dia tanya, pada pandangan anda, mengapa Jepun menggunakan pelbagai propaganda untuk menguasai negara kita? Kenapa dia guna propaganda? Ikut logik akal kita lah. Kan, kenapa dia guna propaganda? Kan, satu untuk semangat anti penjajahan, yang kedua sebab dia kata apa? Sebab mudah untuk mempengaruhi secara tak langsung, mempengaruhi pemikiran rakyat. Apa lagi? Sebab untuk dapatkan sokongan. Kan, yang ni untuk dapatkan kerjasama. So mana je jawapan-jawapan yang munasabah tu kan. So kamu ambilkan dia sebagai jawapan tu. Kan, ini soalan kebat lah. Kalau kamu dapat modul nanti kamu tengok balik. Okey, pada pendapat anda, bagaimana negara kita boleh mengelakkan diri daripada terlibat dengan konflik dunia? Bagaimana kita nak elakkan? Maksudnya cara langkah lah. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita nak elakkan diri kita daripada terlibat dengan konflik ni. So kita buat dasar berkecuali. Kita tak bersekongkol. Kita tak terlibat langsung dengan negara yang berkonflik ni. Kita pegang kepada Zofan, zon aman bebas berkecuali, maksud Zofan ni. Kemudian kita bebas daripada campur tangan kuasa besar. Kita gunakan prinsip keamanan kita, kita buat hubungan diplomatik dengan negara tanpa kira ideologi. Kan? Kemudian kita hormati kedaulatan negara lain, pegang pada piagam Atlantik, di mana Atlantik ni membebaskan negara jajahan, maksudnya membawa ke arah kemerdekaan sendiri. Kan? Dan kita buat rundingan. Apa lagi? Mungkin kita boleh kata kat sini, kita berbaik-baik dengan semua negara. Kan, kita berbaik-baik dengan semua negara. Ini pun boleh jadi sebagai jawapan kita. Kan, okey. Okey, next kita akan lihat pendudukan Jepun meninggalkan banyak kesan kepada masyarakat tanah Melayu. Jadi jelaskan dengan menggunakan pengetahuan sejarah anda. So apa kesan terhadap masyarakat tanah Melayu? Kan, so apa kesan dia? Kita lihatlah pendudukan Jepun, apa kesan dia? Pengeluaran ekonomi dengan biji timah terjejas. Kan, ekspor import ni kita lihat pun perdagangan pun jadi lumpuh. Sebab bila Jepun menjajah negara kita, kita memang pada waktu ni kita memang berada dalam ekonomi kita memang tak baik. Sebab tu kita ada sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Jepun adalah sistem ekonomi kawalan tadi. Sebab ekonomi kita memang tak baik semasa zaman Jepun. Kemudian apa lagi? Ladang, lombong, semua ni musnah kan. Dimusnahkan oleh British pula pada masa nak kalah. Dia musnahkan pula. Ladang getah, lombong ni apa benda kan. Jadi bila Jepun masuk, kan, Jepun dapat apa? Dapat kawasan yang dah telah dimusnahkan. Jadi dia sukar untuk nak menaikkan ekonomi pada waktu tersebut. Pengangguran berlaku. Kat sini kalau kita lihat dia guna kat sini inferen dia kata ekonomi runtuh dan kehidupan sengsara. Okey. Di dalam soalan kebat kan biasanya kita akan guna secara holistik, iaitu kita ada fakta, kita ada huraian, kita ada huraian lanjutan, kita ada contoh dan satu lagi adalah inference. So ada 5 benda ni yang kita kena ingat, kita kena ada. Sebab tu kalau kamu perasan tadi, bila cikgu buat ayat soalan kebat, cikgu akan kata contoh kalau kat sini lah kan. Kesan terhadap masyarakat Tanah Melayu, okey. Kesan pendudukan Jepun terhadap masyarakat Tanah Melayu ialah pengeluaran getah dan biji timah terjejas. Hal ini disebabkan oleh perdagangan import ekspor dengan dunia luar lumpuh. Contohnya kan ladang getah dan lombong biji timah dimusnahkan oleh British sebelum meninggalkan Tanah Melayu. Malah pengangguran juga semakin ketara kerana tiada peluang pekerjaan.
kan, inference-nya. Kan inference ni kita kata ataupun kesimpulannya ekonomi runtuh dan kehidupan masyarakat sengsara. Kan kalau kita tengok point dia kat sini, pengeluaran biji timah terjejas. Ini satu markah kita ambil kat sini. Import ekspor lumpuh kita ambil kat sini 2. Ini adalah fakta kita. Ini adalah huraian. Cikgu guna tadi hal ini. Bermaksud ini dia jadi huraian. Ladang getah dengan biji timah ini dia akan jadi contoh dimusnahkan. Kemudian pengangguran dia akan jadi, ini akan jadi huraian lanjutan. Huraian lanjutan so itu malah ke selain itu ke apa, dia akan jadi huraian lanjutan kerana tiada peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi. Inferen dia ataupun dalam nama yang lain kita panggil dia kesimpulan. Kesimpulannya, ekonomi runtuh dan kehidupan rakyat sangat sengsara. Ekonomi runtuh. Ekonomi runtuh ni sebenarnya ini pun sebenarnya adalah jawapan juga, tapi dia ambil sebagai inferen dia ekonomi runtuh. Kenapa? Sebab kita kata kat sini masyarakat hidup sengsara. Kan ini sebenarnya point. Kalau kita keluarkan poin-poin pun bila kita buat ni nanti, kesimpulannya ekonomi runtuh. Bila ayat kita yang terakhir tu biasakan diri kita guna kesimpulannya supaya kita nak menunjukkan ini adalah inference. Yang ni nanti cikgu akan sentuh nanti. Dan cikgu akan sentuh dalam part yang lain. Bagaimana kita nak pindah soalan jawapan berbentuk fakta, kan berbentuk holistik, kita panggil dia berbentuk apa benda lah, rubrik. Kita akan pindah dia kepada holistik nanti. Bagaimana kita nak pindah dia kepada holistik, analytical kan kepada holistik. Itu nanti cikgu akan ajar kan bagaimana kita nak pindah pada holistik, analytical kepada holistik nanti. Okey, layanan yang berbeza dan sebagainya. Ini kita tengok ni point kita yang kedua. Dia bagi ni F kita yang kedua kan, hidup dalam ketakutan. Kemudian contoh dia bagi kat sini mungkin kata hukuman denda, pancung apa benda sebagainya. Huraian lanjutan, layanan yang berbeza, maka berlaku permusuhan. Dia bagi juga contoh kat sini orang Cina ditindas dan inferen dia ataupun kesimpulannya perpaduan sukar dibentuk. Ini yang membawa kepada fakta, huraian lanjutan, contoh dan juga inference kan. Dan yang terakhir rasa cikgu yang ni, bagaimana pemimpin negara dunia boleh memastikan Perang Dunia Kedua tidak berulang. So ikut logik kita. Dan bagaimana kita sebagai pimpin, macam mana kita tak nak bagi perang tu berlaku. So kita lah kita nak buat apa? Hormati kedaulatan ke apa benda, tak ceroboh. Jawapan ni lebih kurang sama dengan jawapan yang dekat atas. Bagaimana kita nak elakkan daripada terlibat dalam konflik dunia, ini juga jawapan yang sama je dengan jawapan ke atas. Tapi bentuk soalan dia berbeza. Tapi kalau kita lihat kehendak jawapan dia ni kan semuanya sama je macam dekat atas. Kan selesaikan cara hubungan melalui hubungan diplomatik lah apa benda sebagainya kan, tak ada tak menceroboh negara luar sebagainya, hormati kedaulatan negara yang lain dan sebagainya kan. Okey, yang last ada satu lagi. Mengapa rakyat tempatan bangkit menentang penjajahan Jepun? Kenapa? Dia tanya kita mengapa rakyat tempatan ni bangkit menentang penjajahan Jepun? Kan sebab apa? Kita fikirlah secara kita rakyat tempatan pada waktu tersebut. Satu, kita kata kejam. Itu satu. Ramai yang disiksa oleh Kempetai. Kan? Buruh paksa dekat landasan kereta api maut tu. Kemudian ramai yang terkorban, catuan makanan berlaku, penjualan barang asas ni kita kata ni terkawal, tak ada makanan. Kalau kita kata tak cukup makanan ke, kita cakap lagi terpaksa hasilkan ciptaan baru boleh. Kita kata kat sini lagi mungkin apa lagi, kebuluran, boleh jawapan kita kan. Kita kata apa lagi, kurangnya ubat dekat sini kan, ubat kurang kat sini kan, boleh apa lagi, mungkin kita kata penyakit banyak kat sini, boleh juga. Ini jawapan-jawapan yang kita boleh pakai dekat sini. Apa lagi, inflasi berlaku, antara jawapan-jawapan kita bagi kat sini. Kenapa kita bangkit menentang kan, inflasi berlaku sebab mata wang Jepun dicetak secara berterusan menyebabkan inflasi berlaku kat situ kan. So mana-mana jawapan munasabah kat sini kamu boleh bagi kat situ.
Kan itu tentang Jepun. Sebab tajuk tentang bab 3 ni dia memang banyak. Kalau dalam ni cikgu, untuk panduan cikgu sebenarnya dia pecah kepada dua. Satu, konflik dunia yang kita belajar tentang perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan yang kedua adalah pendudukan Jepun di negara kita. So dia ada dua kat sini. Kan yang kita kena ambil tahu. Kan. Okey, dia sebenarnya ni je, tapi untuk yang macam tajuk yang belakang tingkatan 4 tu dia dah pendek sikit dah. Tajuk yang bahagian awal ni je. Bab 1 pendek je sebenarnya. Bab 2 dengan bab 3 ni banyak. Bab 4 ni banyak tapi dia mudah sikit sebenarnya berbanding dengan bab 3. Jadi jangan sisihkan bab 3 sebab kita tak tahu bab 3 ni sama ada soalan tu naik ataupun tidak. Kan? Kalau naik, satu keuntungan kepada kita. Kan? Daripada 4 tajuk ni, 4 bab yang kita akan belajar, bab 3, 4, 5, 6 ni sebenarnya akan ada satu tajuk yang akan naik daripada sini. Ya, satu tajuk akan naik daripada sini. Bab mana? Cikgu tak pasti. Cikgu takut dia naik untuk soalan esei, soalan struktur saja. Terutamanya untuk dasar. Contoh dasar tu dia mungkin boleh tanya kita dasar dalam dasar politik, dasar ekonomi atau dasar sosial yang seperti cikgu cakap lah. Kalau dalam struktur dia mungkin tanya dalam soalan nombor yang soalan mungkin soalan nombor 1. Soalan nombor 1A dia mungkin tanya kita dasar dalam dasar pentadbiran. Contohlah dasar pentadbiran dia nak kat sini mungkin 3 markah. Ni soalan struktur 3 markah. Kan ni satu Roman. 2 Roman macam cikgu cerita sebelum ni lah. Dia mungkin tanya dasar dalam sosial. Kan dia nak sini pun dia nak 3 markah. So kamu jawab 3 markah kat situ, maksudnya kat sini ada 6 markah. Dan soalan B mungkin soalan K4 dia akan tanya kita. Kalau yang ni dia tanya paling tak pun kita dah ingat 4 tadi dah. So kita dah boleh dah bagi jawapan kita 3, kita dah boleh dapat full mark dah kat sini untuk 6 ni. Dan soalan kebat ikut logik akal kita lah kat sini Jangan lupa soalan kebat biasakan diri jawab lebih tak apa soalan kebat. Biar pemeriksa yang tentukan sama ada kamu boleh ke tidak. Dan untuk nak jawab soalan kebat ni. Dan yang penting kamu jangan padam, jangan pangkah, jangan liquid, jangan batalkan apa. Kalau kamu rasa dah jawapan kamu salah, biarkan terus dia menjawab soalan yang berikutnya. Jadi itu untuk bab 3 untuk malam ni. Okey, jadi itu je daripada cikgu. Terima kasih semua atas kehadiran pada malam ni. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so kita berhenti dahulu di sini. Record ada ke? InsyaAllah ada. Setiap kelas cikgu akan record. Kan? So yang mana ketinggalan, yang ketinggalan part mana-mana ketinggalan ke apa kan, terkeluar ke apa benda, kamu boleh tengok balik record nanti. InsyaAllah ada record tu. Okay, so sekian je daripada cikgu. Berjumpa lagi pada next kelas. Cikgu akan maklumkan dari semasa ke semasa. Kita tengok pada minggu depan, insyaAllah sebelah malam cikgu akan buat. Cuma cikgu akan maklumkan bila cikgu akan buat kelas kita yang keempat, iaitu berkaitan mengenai bab 4 pula. Good luck untuk study Iltizam. Okay, good luck untuk study. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih semua.